Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulid Rasul untuk semua. Sebagaimana yang kita tahu hari ini adalah Maulidul Rasul 1445 Hijrah, hari keputeraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pula hari ini hari Khamis dan malam Jumaat yang mulia, selepas maghrib dah kira hari Jumaat hari ini ya. So untuk itu marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita cubalah sedaya upaya untuk mengikuti sunnahnya. Okey, untuk Maulidur Rasul ni tanda kita sayang kepada keluarga kita. Kalau birthday dia, kita beli hadiah, kita bawa melancong untuk anak isteri kita kan. Tetapi tanda kita sayang kepada baginda sempena Maulidur Rasul, kita kena sentiasa banyak berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan cuba ikuti sunnahnya. Okey, itu intro ya, bukan saya bukan speaker hari ini ya, cuma intro sempena Maulidur Rasul. Okey, so sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang kepada 62 orang peserta, mungkin ramai lagi yang belum balik daripada surau kan. So kita tunggu dia, kita continue je insya-Allah. Dan saya perkenalkan diri saya adalah Rosli Draman, seorang MC ke RTM lah, MC orang lama kan. Sepatutnya kalau tengok tajuk-tajuknya biasa orang ambil MC Astro, tapi hari ni orang ambil MC RTM, kan. Alright, tak apa. InsyaAllah malam ni kita ada jemputan speaker yang hebat sempena Maulidur Rasul ini. Jadi untuk pengetahuan semua, speaker kita malam ini, sebelum kita pergi lanjut, saya perkenalkan dulu sedikit speaker kita, iaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Saleh Abdul Sahar, iaitu seorang ketua bahagian dakwah dan pemasaran MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, juga penceramah di Radio IKIM, RTM dan juga TV Al-Hijrah. Mungkin anda semua boleh nampak, pernah selalu nampak lah Ustaz ni kan. Kalau selalu tengok ceramah-ceramah agama, Radio IKIM boleh nampak ni lah. Tapi kalau selalu tengok Gegau Aganza memang tak jumpa. Kan? Okay. Alright. So tajuk kita malam ini adalah jangan keliru fahami faraid, hibah dan wasiat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan padanlah kita jemput ustaz ni, iaitu seorang pakar hibah dan faraid. Okey. So sebelum kita teruskan lagi, kita ada beberapa syarat. Dipanggil syarat lah Sekejap saya nak on ni. Okey. Adab dalam majlis ilmu. Sebenarnya ni adab ni dibuat oleh Watak Mas lah. Adab kita sebagai bila kita menuntut ilmu, nombor satu kita kena off mikrofon ataupun kita mute lah supaya tidak mengganggu kawan-kawan yang lain. Okey, kadang ustaz tengah bercakap pasal faraid kan ada pula bunyi suara anak minta susu ke minta makan kan, bising jadi mengganggu. Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau boleh kita kena on video kita, kamera kita. Tanda kita bersedia menuntut ilmu dan kita ingin betul-betul fokus. Kalau tidak mungkin kita on kita punya laptop ataupun handphone, lepas tu kita makan-makan ke kita lepak cakap dengan kawan-kawan kan, so kita tak fokus. Jadi seelok-elok kita buka on lah kamera kita untuk orang kenal semua juga ya. Dan ketiga, jika tuan-tuan semua ada soalan, boleh type terus ke ruangan chat. Terus type ke ruangan chat dan tak perlulah bertanya secara ni sebab mungkin ustaz dia tak sempat nak jawab semua kalau bertanya terus kan. So kita tanya secara chat. Okey, so saya baru nampak ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ustaz Muhammad Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ustaz. Selamat datang ustaz Terima kasih. So tadi kita dah perkenalkan ustaz tadi. Sekali lagi saya perkenalkan ustaz ni. Ni ustaz baru ada kan, jadi ramai nak tahu ustaz ni. Dia adalah ketua, Ustaz Muhammad Saleh Abdul Sahar ni adalah ketua bahagian dakwah dan pemasaran MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Dia penceramah IKIM, RTM dan juga TV Al-Hijrah kan. Kalau siapa selalu tengok dengar radio IKIM pagi-pagi itu, insya-Allah lah boleh nampak, boleh dengar suara ustaz ni. Alright, ni adalah 3 adab untuk majlis ilmu kita pada hari ini. Alright. Okey, tambahan lagi. Okey.
ada 3 info lagi, iaitu nombor 1, sila pastikan anda kekal dalam sesi ini sehingga tamat siaran. Sebab apa? At the end nanti QR code dan link akan diberi untuk kehadiran dipaparkan sesi akhir nanti. Anda akan ambil link dan juga QR code last kali nanti. Jadi pastikan anda bersama kami. Yang kedua, CPD hour. CPD hour total semua 10 jam. Dia dibagikan tu untuk malam ni kita akan dapat 2 jam. Jadi kena scan di hujung rancangan juga. Dan kena, kalau nak daftar Angel, untuk daftar Angel, sila klik HTTP ni, live.angels.com.my ni. Seperti biasalah, anda dah biasa tahu kan benda ni. Alright. Seterusnya. Okey, so sebelum kita memulakan acara, sebelum saya serahkan ini kepada Ustaz ni, kita bermula dengan doa dululah. So doa disuruh MC pula baca kan, tak apalah, saya baca sebab ada tertulis sini, insya-Allah tak ada masalah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya, dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi amat menyayang. Kami berhimpun dan berdoa memohon rahmat dan hidayah-Mu. Semoga dengan rahmat itu Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Engkau perkukuhkanlah perpaduan kami. Engkau perbaiki urusan agama dan dunia kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan. Kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Restuilah perancangan kami. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus dan benar yang membawa kepada ketenteraman dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat yang keji. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar perniagaan bagi mencapai kecermelangan dan kesejahteraan serta matlamat wawasan sebagaimana kami inginkan dalam perniagaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bukakanlah pintu hati kami untuk menerima segala ilmu yang akan disampaikan oleh penceramah kita malam ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Okey. So, untuk permulaan sebelum kita pergi kepada speaker utama tadi, kita panggil dulu seorang speaker daripada Ketua Unit Kebajikan Watak Mas, iaitu Tuan Badril Muhammad Azali. Dia akan menyampaikan isi kandungan apakah dia cerita pasal Unit Kebajikan Watak Mas. So, saya persilakan Ketua Unit Kebajikan Watak Mas, Tuan Badril Muhammad Azali. Dipersilakan, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Jelas. Alhamdulillah. So, terima kasih kepada MC Tuan Haji Rosli, kepada Watak Mas Learning Day Committee yang menganjurkan Watak Mas Learning Day pada malam ni, malam yang amat barakah pada saya. Sebenarnya 12 Rabiul Awal, untuk kita bersama-sama malam ni dalam Learning Day yang kita paparkan dengan juga speaker-speaker hebat yang berkisahkan background Islamik. So, saya boleh share skrin ke sekarang? Silakan. Okey. So, seperti diberitahu oleh MC tadi, saya adalah ketua unit latihan. Saya adalah ketua unit kebajikan dan hal ehwal strategik bagi Watak Mas. Jadi saya perkenalkan unit tim saya, yang mana kami seramai 6 orang termasuk diri saya, yang mana dianggotai oleh saya sendiri sebagai head unit latihan, dan juga unit kami
mempunyai juga tim yang mana diketuai juga oleh Ketua Unit Hal Ehwal Strategik Haji Nik Azman, dan kemudian Puan Salimatul Akmal sebagai Ketua Unit, sebagai Timbalan Ketua Unit Kebajikan, dan Datuk Zamzami Setiausaha Unit, dan juga dianggotai oleh Muhammad Salihuddin sebagai Eksekutif Unit, Encik Muhammad Damahuri sebagai Eksekutif Unit. Okay? Dan ini adalah tim kami, tim yang kecil. Seperti mana mungkin kepada mereka yang dah tahu, kami menjaga kebajikan ahli-ahli di Watak Mas ini yang aktif. Okay? Untuk meneruskan, malam ni saya ingin perkenalkan unit kebajikan dan hal ehwal strategik itu sendiri. Okay, sebagai permulaan, saya ingin memberitahu tentang visi unit kebajikan hal ehwal strategi ini adalah menjadi unit yang bertanggungjawab menjaga kebajikan ahli-ahli Watak Mas serta menjalinkan hubungan strategik antara Watak Mas dan industri takaful. So ini adalah visi kami. Kemudian dari sudut misinya pula, misi unit kebajikan dan hal ehwal strategik merealisasikan aktiviti kebajikan melalui platform Watak Mas untuk manfaat ahli dan masyarakat. Dan juga dari sudut hal ehwal strategik, kami dipertanggungjawabkan untuk mengusulkan agar Hari Ejen Takaful diiktiraf di peringkat kebangsaan. So ini adalah misi unit kebajikan dan hal ehwal strategik. So saya ingin paparkan untuk pengetahuan semua terhadap kebajikan. Apa yang dimaksudkan dengan kebajikan? Kenapa perlunya unit kebajikan dalam Watak Mas ini sendiri? So sebenarnya yang dikongsikan di skrin sekarang ni, ini adalah memo yang diberitahu terhadap bagaimana satu unit kebajikan itu beroperasi. Untuk pengetahuan semua, unit kebajikan tidak mempunyai apa-apa sumber pendapatan. Okay? Begitu juga dengan Watak Mas itu sendiri, yang mana kita ingin memberikan sebaik mungkin kepada ahli dari sudut manfaat, yang mana kita telah tafsirkan. Dengan itu, setiap ahli yang mencarum terhadap pendaftaran untuk pertama kali, seperti mana ahli-ahli baru dan juga begitu juga ahli-ahli lama, setiap 5% daripada nilai sumbangan yang semua sahabat-sahabat anda buat, 5% akan disalurkan ke akaun kebajikan. Okay? Kalau untuk mengetahui semua, iuran pendaftaran kita untuk ahli baru adalah sebanyak RM30. Okay? Di situ kita faham bahawasanya 5% telah diputuskan untuk diberikan, disuntik ke dalam akaun kebajikan itu sendiri. Okay? Ini cara bagaimana secara berdikit-dikit membesarkan tabung kebajikan demi manfaat ahli-ahli Watak Mas itu sendiri. Dan seterusnya, saya bawakan kepada memo, ini adalah untuk manfaat yang paling utama sebagai ahli Watak Mas, yang mana memo ini menyatakan bahawasanya setiap ahli Watak Mas yang aktif, sekiranya ditimpa musibah, okay, seperti mana yang mana kita amalkan sebelum ini terhadap musibah kematian, hilang obat kekal, dan juga didiagnose ataupun mengidap penyakit kritikal, automatically setiap ahli yang ditimpa musibah itu layak untuk menerima manfaat sebanyak RM500 sepanjang menjadi keahlian. Walau bagaimanapun, kita telah membuat penambahbaikan kepada manfaat ahli, iaitu kita naikkan dari RM500 kepada RM1,000 sebulan. RM1,000 setiap musibah itu menunjukkan bahawasanya kita amat peka dan ambil berat terhadap ahli. Yang mana RM1,000 untuk manfaat musibah ini yang saya maksudkan tadi terhadap kematian, hilang upaya kekal dan juga penyakit kritikal, sekiranya setiap ahli yang ditimpa musibah itu memiliki mencarum dalam Mutiara Plus. Sekiranya, seperti contoh, sekiranya si Ali ini seorang wakil Itikaf Family Takaful Berhad dan menjadi ahli Watak Mas, dan beliau tidak mencarum dalam Mutiara Plus Watak Mas, sekiranya beliau terlibat dalam salah satu musibah iaitu kematian, hilang obat kekal ataupun mengidap penyakit kritikal, bermaksud di situ Ali hanya layak untuk mendapat manfaat RM500 saja. Tetapi berbanding dengan Ahmad, sekiranya beliau ahli Watak Mas yang aktif, begitu juga beliau adalah seorang wakil Itikaf Family Takaful Berhad, sekiranya si Ahmad
terlibat dalam salah satu kematian, hilang upaya kekal ataupun mengidap penyakit kritikal, dan Ahmad mencarum mutiara pelas watak emas, automatically sekiranya salah satu daripada 3 musibah itu melanda Ahmad, automatically Ahmad ataupun waris Ahmad akan mendapat manfaat sebagai manfaat ahli watak emas sebanyak RM1,000. Okay, itu yang dimasukkan daripada memo ini, yang mana manfaat dari 500 dinaikkan kepada RM1,000. Okey, begitu juga seterusnya. Unit kebajikan ni amat memerlukan semua sahabat-sahabat yang ada dalam Zoom pada malam ni, dan juga mungkin boleh menyampaikan, memberitahu kepada semua ahli-ahli watak emas ataupun wakil-wakil iktikaf dan takabur berhad untuk menjadi mata dan telinga, okay? Menjadi mata dan telinga kepada watak emas, terutamanya untuk unit kebajikan ini, yang mana kami amat peka dan amat prihatin kepada apa-apa yang berlaku musibah kepada semua ahli watak emas. Bermakna di situ tidak mampulah kami, kalau kami 6 orang tadi sebagai unit kebajikan untuk membantu satu Malaya. Okey, jadi bermakna mata dan telinga kami pastinya adalah anda. Anda amat-amat dialukan untuk menyalurkan maklumat sekiranya mendapati sahabat-sahabat anda, sekeliling anda, sekitar anda, ahli-ahli watak emas ataupun ejen wakil iktikaf dan takabur berhad dilanda musibah, contohnya seringan masuk hospital. Tolong maklumkan kepada kami untuk kami membantu untuk menghantar wakil, dan apa jua cara untuk kami bantu untuk membuat satu aktiviti lebih kurang macam ziarah ataupun sebagai buah tangan untuk kita mendoakan kepada ahli yang tiba musibah tersebut. So, saya sebagai Naib Presiden ataupun Ketua Unit Kebajikan amat menggalakkan, mengharapkan, merayu kepada semua ahli-ahli watak emas, terutamanya yang ada dalam Zoom pada malam ni, tolong sampaikan kepada kawan-kawan dan tolong maklumkan. Kami amat-amat memerlukan anda sebagai mata dan telinga untuk kami, untuk kita bantu sama-sama kepada semua ahli watak emas yang ditimpa musibah. Okey? Di sini saya ingin memaparkan, berkongsi terhadap SOP tuntutan manfaat ahli. So, kalau kita tengok, apabila kita mendapat makluman terhadap musibah ahli, sama ada yang ringan, masuk hospital sahaja, diwardkan, ataupun kena penyakit kritikal, ataupun kena penyakit, lumpuh kekal, okay, seperti mana pengalaman lampau. So, apa yang patut kita buat? Kita akan mengesahkan status ahli itu untuk memastikan dia adalah ahli yang aktif. Okay, dengan cara kita mengisi Google Form, dan yang mana kita mengesahkan, yang dimasukkan sahkan supporting dokumen ni, maksudnya contoh terlibat didiagnose dengan penyakit kritikal, okay, ataupun lumpuh kekal, ataupun kematian, untuk kita bayar manfaat utama iaitu RM500 ataupun RM1,000. Itu dimasukkan dengan supporting dokumen. Kalau masuk ward, automatically kita akan sahkan apabila kita menghantar buah tangan ataupun bukit fruit or whatever lah. Okay? So di situ daripada proses pengesahan itu, kita akan terpecah kepada dua sekiranya dari segi sudut logiknya musibah yang dilanda memerlukan manfaat-manfaat tambahan. So kita akan cuba create membantu. Okay? Sekiranya musibah itu adalah serius tetapi tidak melibatkan secara direct kepada ahli, contohnya mungkin pasangan ahli, okay, yang tidak ada mencarum mutiara pelas, so automatically sekiranya ditimpa musibah, mungkin boleh pasti juga boleh menyalurkan maklumat itu kepada unit kebajikan untuk kita cuba bantu dengan melancarkan derma kilat. Itu dimasukkan. Ataupun sekiranya memang layak, dalam status layak, automatically kita akan membayar tuntutan. Seperti mana yang saya paparkan memo di awal tadi. Ini adalah proses SOP untuk tuntutan manfaat ahli watak emas itu sendiri. Okey, dan seterusnya, ini adalah antara alternatif inisiatif yang cuba watak emas bawakan melalui dana unit kebajikan, dengan kita selalu melancarkan dana kebajikan, terutamanya tabung Jumaat watak emas,
dan juga tabung kebajikan watak emas yang kita selalu kongsikan di pagi Jumaat. So saya harap sekiranya ada di antara dalam Zoom ni yang tak pernah tengok, bermaksud ada communication breakdown dekat situ untuk kita salurkan. Mahu pun RM1 kita amat-amat mengalu-alukan. Okay, kerana pastinya untuk pengetahuan anda, setiap ringgit yang anda salurkan sebenarnya bukan untuk watak emas itu sendiri, tetapi ia akan dikembalikan kepada ahli-ahli watak emas. So pastinya setiap yang anda salurkan ni amat-amat bermakna kepada mereka, iaitu ahli-ahli kita, ahli-ahli watak emas yang ditimpa musibah pastinya. Okay? So yang mana kita sentiasa melancarkan dalam setiap program watak emas. Contoh dalam WLD sendiri, setiap kali watak emas program dilangsungkan, pastinya akan dikongsi juga QR code ini di hujung ataupun di pertengahan program WLD untuk memastikan ada di antara ahli-ahli di luar sana yang sedang mengikuti program Learning Day contohnya, ingin menyalurkan, menyumbangkan, dan begitu juga setiap pagi Jumaat. So kita ada platform. Kita ada platform, kita bantu kita untuk kita. Okay? So bermakna mungkin juga kita jadi penyumbang dan juga kita mungkin juga yang diuji dengan musibah untuk kita juga menikmati sendiri di atas apa sumbangan kita yang kecil untuk kita dapat yang banyak. Okay? So ini yang kita maksudkan dengan tugasan jawatan unit kebajikan, pastinya semuanya untuk manfaat ahli watak emas tersendiri. Okay? Semuanya untuk manfaat ahli watak emas tersendiri. Okay? Untuk manfaat ahli watak emas tersendiri. Okay? Untuk manfaat ahli watak emas tersendiri. Okay? So, itu sahaja daripada unit kebajikan hal ehwal strategik untuk malam ni, untuk perkongsian semua. Kerana main speaker pun sudah ada dalam Learning Day, so saya amat berterima kasih kepada WLD team. Dan last but not least, dari sudut apa yang saya maksudkan kepada mata dan telinga watak emas, terutama unit kebajikan itu sendiri, saya amat-amat menggalakkan untuk semua ahli yang ada pada malam ni, sekiranya ingin menjadi salah satu daripada kami untuk menjadi pelapis atau apprentice kepada kami, unit kebajikan amat menggalakkan anda untuk menghubungi saya untuk diketengahkan untuk menjadi salah seorang daripada ahli-ahli ESCO yang boleh memberi nilai semula kepada ahli-ahli watak emas. Okay, terima kasih MC, saya serahkan semula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan Badril ya. Terima kasih kepada Ketua Unit Latihan dan Kebajikan Watak Emas Encik Badril Muhammad Azali ya. So itu dia penerangan detail tentang tentang unit kebajikan watak emas. Alright. So seterusnya sampailah masa yang kita tunggu-tunggu iaitu perkongsian daripada yang berbahagia Ustaz Saleh Muhammad Sahar yang kita panggil tadi. Kebetulan pula Ustaz Muhammad Saleh ni saya tak pernah jumpa dia kan. Tetapi dia duduk, saya dengar cerita dia duduk Kota Puteri, satu taman dengan ejen saya. Dan isteri dia tu, agensi dia ambil takaful dengan agensi saya. Okey, so alhamdulillah. So kita ada kaitan juga lah Ustaz So ejen tu pun ada dalam grup ni malam ni. Okey, so tanpa melengah-lengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, iaitu Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor, juga penceramah di TV dan radio, dengan tajuknya Jangan Keliru, Fahami Faraid, Hibah dan Wasiat dengan cara Rasulullah SAW. Dengan itu saya dengan hormatnya mempersilakan Ustaz. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada tuan moderator dan seluruh tim members Watak Emas. Bila saya search sikit pas berkaitan Watak Emas ni, rupanya merupakan salah satu persatuan kebajikan bagi ejen etika kan, lebih kurang gitu ya. So tengok
salah satu alternatif yang cukup baiklah dari segi kita di samping tuan-tuan memberi khidmat kebajikan kepada pelanggan, pada masa yang sama tim-tim yang memberi khidmat juga perlukan juga kebajikan. Baguslah mewujudkan satu-satu persatuan yang disebut sebagai watak emas ni. Alhamdulillah. Pertama-tamanya pada malam ni topik yang nak dibincangkan ni sebenarnya sangat besar sebenarnya. Sangat besar dan panjang nak dibincangkan. Kalau kita cerita pasal faraid, sangat panjang. Maksud faraid itu dari segi rukun-rukunnya, kalau nak cerita secara mendalam memang tak cukuplah satu malam. Termasuklah berkaitan dengan hibah dan wasiat. Tapi tak apa, pada malam ini dengan masa yang ada ini, saya cuba bawa secara santai-santai saja. Kalau tuan-tuan ada persoalan yang ingin bertanya, tanya terus. Jangan simpan-simpan di dalam hati. Satgi kalau simpan, habis je program ni, nak tanya luar, saya cah mahal sikit lah. Tak ada lah kan. Dan Alhamdulillah, saya pun, jiran saya pun ada kat sini kan. Kota Puteri. Dan saya dengan tim-tim etika ni, bak kata orang tak jauh pun. Bukan tak jauh macam mana lah. Selalu dirujuk. Salah seorangnya J lah. J, kadang-kadang Cikgu Syikin, kadang-kadang Kak Mas, Kak Long Mas tu, atau siapa lagi, Kak Airin, Haji Amir. Itulah antara-antara yang saya kenal juga dalam etika ni. Kemudian di Shah Alam tu tak silap saya Haji Nasar. Haji Nasar pun saya sempat juga berjumpa dengan dia dan sebagainya. Dan lain tak bukan antara topiknya berkaitan dengan pengurusan harta ini. Dan bidang saya memang saya mengajar dalam bidang bab faraid, wasiat dan hibah. Dan pada malam ini insya-Allah saya akan cuba kongsikan sikit slide. Saya ada sediakan slide. Tapi slide saya ni agak banyak sebenarnya, tapi tak apalah. Tuan-tuan tengok-tengok je lah, tonton dulu slide ini. Kejap saya tengah nak cari ni ya, ruangan share kejap. Okey. Okey. Boleh nampak ya slide saya ni? Baik. Clear. Sikit berkaitan dengan pengenalan asas faraid ini. Slide saya ni ada 49 slide tuan-tuan. Tapi kalau ada pertanyaan, tanyalah. Saya tak habis juga slide saya pada malam ni. Cuma saya nak bawa secara surface saja berkaitan faraid ini. Apa yang disebut sebagai faraid ini. Ya, kalau kita lihat faraid ini, dia mesti berkait dengan kematian. Kematian itu satu ketentuan. Bila berlaku kematian, mesti ada harta-harta yang perlu diwarisi. Yang ni kadang-kadang kita kena tahu. Khususnya tuan-tuan yang bermain dalam bidang-bidang pengurusan harta ini, dalam bab pengurusan pusaka ni kita mesti tahu. Nak tak nak kita kena tahu. Dan paling common pun dia mesti berkait dengan kehidupan kita juga. Baik, dari segi ilmu faraid itu yang disebut sebagai dalil Al-Quran disebut fanis fuma faridtum ataupun disebut faridatan minallah. Faraid itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Faridatan minallah, ditetapkan oleh Allah. Maka dalam bab ilmu faraid itu sebenarnya dia tidak boleh ditidakkan. Macam mana? Tidak boleh dinafikan. Maksudnya kebanyakan masyarakat kita bila cerita bab faraid, dia mesti akan berkait dengan pembahagian itu nak bagi sama rata. Bila berlaku kematian, waris terus kata nak bagi sama rata. Yang ni kita kena faham bahawa bila mana kita nak bagi sama rata ke, sama banyak ke, pertama sekali hukum faraid mesti diterangkan dahulu. Mesti ditunjukkan dahulu. Sebab apa? Dia melibatkan hak. Dan kalau kita lihat dalam kaedah fiqh ini disebut sebagai ilmu nasab. Ilmu nasab iaitu berkaitan dengan waris. Dan ilmu fatwa dan matematik. Sebab tu kalau orang yang mengajar faraid ni, matematik dia wajibul gunnah kena A1. Wajibul gunnah. Wajiblah kena A. Sebab dia melibatkan kira-kira. Sebab tak ramai para asatizah nak mengajar dalam bab ilmu faraid ini. Sebabnya apa? Dia berkait dengan ilmu kira-kira dan dia berkait dengan hak, nak menentukan hak itu. Baik.
Kalau kita lihat dalam dalil Al-Quran, tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Tuan-tuan bacalah nanti. Buka lah. Saya tak nak cerita secara detail. Kalau tengok dalam surah An-Nisa ni, dalam 11, 12, 176 ni, dia berkaitan dengan formula faraid. Formula faraid ini disebut sebagai waris fardu. Dia ada pecahan dia. Berapa pecahan dia? Iaitu dia ada 6 pecahan. Ya. Saya nak tunjuk sikit 6 pecahan. Kalau baca dalam setiap ayat ini daripada surah An-Nisa ayat 11 12 ini, dia ada beberapa pecahan yang kita kena ketahui. Iaitu pertama apa dia? 1/6. Mana saya nak contoh ni? Yang pertama 1/2. Kemudian 1/3. Kemudian 2/3. Kemudian 1/4. Kemudian 1/6. Dan kemudian 1/8. Dia ada pecahan ini. Formula-formula ini semua di dalam Al-Quran. Ada orang tanya saya, Ustaz, mana? Ada yang tanya ke? Ada orang tanya saya, Ustaz, formula faraid ni Ustaz buat pada mana? Saya kata formula faraid ni ada dalam Al-Quran. Saya bukan raja formula, nak buat formula sendiri tak. Formula ini di dalam Al-Quran. Boleh baca, boleh semak. Sebab saya ingat lagi masa awal PKP tu, kan, kebetulan kita dah terpaksa work from home, ada orang telefon, dia tanya pasal waris ataupun pecahan yang terlibat ataupun berapa kadar bahagian. Bila kita sebut, dia tanya, Ustaz ambil dalil mana? Ada setengah orang dia suka tanya gitu. Dalil mana Ustaz ambil? Inilah dalilnya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh baca terjemahan, faham. Sebab kalau saya nak terangkan tak sempat, tuan-tuan. Sebab itu dalam bab faraid ini ataupun dalam kita membaca Al-Quran ini, dia mesti bertalaki. Bertalaki maksudnya apa? Kena berguru. Kalau tidak berguru, dia takkan tahu. Kalau tuan-tuan baca tafsir ayat ni, terjemahan ayat ni, tuan-tuan takkan faham. Percayalah cakap saya. Susah nak faham sebab dia melibatkan pecahan-pecahan faraid, siapa yang layak dan sebagainya. Baik. Kemudian, kalau kita lihat berkaitan dalil-dalil persyariatan ini banyak disebut. Kan? Iaitu salah satunya disebut ta'allamul faraid wa limuhannas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarlah ia kepada manusia. Ni maksudnya, tuan-tuan, ilmu faraid kena belajar. Sebab apa? Sebab ia merupakan ilmu yang dituntut. Dan ilmu ini adalah ilmu yang disebut nisfu, separuh daripada ilmu, nisfu ilma, separuh daripada ilmu. Maksudnya, kalau kita tidak memahami bab faraid ini, kita bimbang-bimbang, kita mengagihkan harta itu tidak mengikut hukum mahkam. Tuan-tuan, saya cerita sikit pengalaman lah. Saya ketika balik daripada haji. Saya buat tunai haji tahun ni. Kan? 6 bulan 6 saya bertolak pergi menunaikan haji. Masa saya menunaikan haji, saya diberi peluang lah untuk memberi pengisian kuliah. Kuliah berkaitan perusahaan harta pusaka. Saya pun sembang lah dengan ahli jemaah haji tu. Tak payah cerita pusaka lah, kita nak fokus haji ni. Tak apa Ustaz, sebab dia berkait juga dengan kehidupan. Okey, saya pun alright lah, saya ceritalah pasal pusaka. Saya kata apa? Pertama sekali, bila mana kita nak pergi ke Mekah, Madinah ni nak menunaikan haji, harta yang kita guna ni sumber daripada mana? Saya sebut senang je. Contoh, bila berlaku kematian, mak kita meninggal dunia. Mak kita ada rantai kemas. Rantai kemas ni selalunya siapa pegang? Selalunya waris perempuan pegang. Perempuan akan kata apa? Mas, rantai kemas ni, rantai perhiasan ni hanya perempuan saja. Lelaki tak layak dapat sebab lelaki ni tak boleh pakai rantai kemas. Selalunya begitulah masyarakat kita sebut. Dan akhirnya rantai kemas tu dapat dari siapa? Waris perempuan je. Yalah, kena pula waris perempuan tu, kakak dia pula, Kak Long, Kak Ngah, Kak Cik, yang nombor 2 ke bawah semua adik lelaki 2 orang, 3 orang tak berani nak lawan. Kak Long ni kata, ni Kak Long pesan, Kak Long bagi tahu ni rantai kemas ni perempuan je pakai. So Kak Long, Kak Ngah, Kak Cik saja. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Tak boleh. Haram. Dalam Quran disebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Haram mengambil harta secara batil. Jangan mengambil harta batil. Saya sebut masa tu, masa kuliah di Mekah di Hotel Land Premium. Siapa pernah pergi Hotel Land Premium lah. Pernah pergi menunaikan haji di Hotel Land Premium tu yang paling dekat dengan Mekah. Paling dekat ke paling jauh, kan? Saya sebut begitu. Sekali tuan-tuan, ada jemaah-jemaah muslimat
jemaah haji muslimat menangis-nangis tersesak-esak. Rupanya mereka buat macam tu tuan-tuan. Rupanya mereka buat macam tu. Saya kata apa, kalau tuan-tuan main datang buat haji sia-sia saja, duk kumpul duit, nak daripada Malaysia datang semata-mata nak buat haji, tapi duit, harta yang kita dapat tu, harta yang kita menafikan hak. Lagi teriak tuan-tuan, lagi kuat teriak. Sudah, kita pun duk risau agak ni. Aku ceramah, rupanya kena tuan-tuan, saya sebut tu kena. Habis je saya kuliah, 2, 3, 4 orang, ada jemaah muslimat main datang jumpa saya. Dia kata, seorang daripada Johor, seorang daripada Melaka. Saya ingat lagi. Seorang lagi Perak. Dia kata apa, Ustaz, kami buat macam tu, Ustaz. Saya kata, telefon adik-beradik, waris-waris faraid. Pertama sekali minta halal. Sebab kita tak tahu. Yang kedua, kalau kata dia orang nak tuntut, bagi tahu dengan adik-beradik, balik Malaysia ni kakak bagi. Pulang, kena bayar balik. Kena ganti balik. Tuan-tuan, ni sebab tu kena faham ilmu faraid. Sebab apa? Kita tak nak mengambil hak orang lain. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Baik, kita tengok balik. Matlamat kita mempelajari ilmu faraid. Malam ni kita tak belajar faraid lagi, tuan-tuan. Malam ni kita kenal asas je dulu. Kenal asas je dulu. Lagi kalau belajar ni sampai subuh tak habis ni. Kan? Tuan-tuan sanggup ke nak tunggu? Saya tak sanggup, tuan-tuan, saya nak lena lagi. Baik. Matlamat kita mempelajari ilmu faraid ini apa? Iaitu kita nak mengetahui bahawa harta ini pusaka ataupun tidak. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan duk buat hibah takaful. Tuan-tuan kena faham apa yang disebutkan sebagai hibah takaful itu. Dan tuan-tuan kena faham apa yang disebutkan sebagai hibah harta itu. Kita jangan keliru. Sebab itu saya mengucapkan tahniah lah kepada grup Watak Mas, betul yang berjaya mengadakan program pengajian ini, learning ini. Sebab apa? Tujuannya untuk memberi kefahaman kepada kita punya tim lah, supaya bila kita sampai ke satu perkara tu biar betul, biar tepat. Tuan-tuan kena faham masuk berkaitan dengan hibah tu apa ni. Nanti saya akan sentuhkan sikit. Ada topik hibah tu saya akan sentuh nanti. Jangan risau. Sebab tu dalam konteks mempelajari ilmu faraid, kita kena tahu harta tu pusaka ataupun tidak. Dan kita kena tahu siapakah waris yang berhak. Tuan-tuan. Dan berapakah kadar bahagian setiap waris? Sekurang-kurangnya secara asas kita tahu. Dan bagaimana kaedah pembahagian. Tuan-tuan, sekarang ni mudah kalau tuan-tuan nak buat kira-kira faraid. Tuan-tuan boleh masuk layari laman web MAIS, ada kalkulator faraid. Tuan-tuan type je kalkulator faraid MAIS, boleh kira. Nanti last kali nanti saya akan tunjuk tuan-tuan berkaitan kalkulator faraid. Tuan-tuan boleh masuk, boleh kira, boleh dapat jawapan dengan mudah insya-Allah. Baik. Kemudian kalau kita melihat dalam faedah kita mempelajari ilmu faraid, iaitu disebut sebagai tanggungjawab fardu kifayah. Supaya ilmu ini tidak dilupakan. Dan elak makan harta haram. Kemudian jauhi sikap tamak haloba. Dan hindar salah faham dan segera agih harta pusaka. Ini antara faktor-faktor yang kadang-kadang waris-waris selalu menanggung-nanggungkan. Bila berlaku kematian, dia selalu sebut apa? Tuan-tuan, jika si mati ni ada hutang, datanglah jumpa saya atau waris-waris. Takat tu saja. Kan? Takat tu saja. Sebenarnya tuan-tuan, bila berlaku kematian ni, waris kena cakap apa tau? Tuan-tuan, jika si mati ni ada hutang, bapak saya ni ada hutang tuan-tuan dengan tuan-tuan, saya minta tolong halalkan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ada hutang dengan bapak saya, minta serah pada saya sebab tu harta pusaka saya. Boleh tak tuan-tuan sebut macam tu? Kena sebut macam tu. Sebab apa? Sebab kalau si mati ni ada hutang, dia roh dia tu dan amalannya tergantung. Kan Nabi sebut, masa Nabi nak solatkan jenazah, Nabi tanya, si mati ni ada hutang tak? Kalau ada hutang, aku tak nak solat. Nampak? Maksudnya kena sebut gitu. Tapi janganlah tergantung ayat macam tu je tuan-tuan, sambunglah sikit. Tapi kalau tuan-tuan nak tuntut juga hutang si mati ni, bapak saya mai datang jumpa saya. Ni kena faham. Dan tuan-tuan kena ingat ya, hutang si mati nak bayar guna siapa punya? Iaitu guna harta si mati. Habis tak kalau harta si mati tu habis dah? Yang ada hutang lagi banyak pada harta. Macam mana? Hutang lagi banyak, hartanya tak ada. Maka adakah waris-waris kena bayar kepada penghutang, orang yang berhutang ni? Jawapannya tidak. Waris-waris tidak menanggung bebanan hutang si mati. Habis macam mana Ustaz? Si mati tu dia akan tergantung begitu saja tuan-tuan. Itu dia sebut. Dia bankrupt di sini dan bankrupt di sana. Sebab tu tuan-tuan,
Kalau boleh kita ada hutang, urus takbir hutang dengan baik. Tuan-tuan, itu yang paling penting. Habis Ustaz, kalau anak nak bayar macam mana? Kalau anak nak bayar tak ada masalah. Anak itu berlaku ihsan kepada bapa tersebut. Okey, jelas itu hutang, ada hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Yang tu kita kena tahulah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan tak tuan-tuan? Baik. Kalau ada soalan boleh tolong tolong boleh jawab, boleh tanya terus, tak ada masalah. Saya bagi laluan, jangan risau. Sebagai silakan. Baik, saya Haikal Ustaz. Saya nak tanya, kalau waris tadi ni bayar bagi pihak arwah ayah dia tu tadi, settle tak masalah arwah ayah dia tu Ustaz? Waris tu bayar hutang. Ya, hutang yang banyak tadi tu. Settle masalah dia, tak ada masalah. Contoh kalau bapaknya si mati tu hutangnya banyak, maka hartanya tak ada, maka anaknya tolong bayar. Tak ada masalah. Bahkan anak itu berlaku ihsan kepada bapak dia. Boleh, tak ada masalah. Baik. Okey Baik. Kalau ada boleh tanya terus. Alamak. Saya ni ada mesej masuk ni saya tak dan nak baca. Baik. Galakan mempelajari ilmu faraid. Ini cerita galakan tuan-tuan. Ilmu faraid ini salah satu cabang ilmu yang sangat dipandang tinggi dalam Islam. Dan ilmu yang dikuasai oleh para sahabat. Siapa para sahabat yang hebat tu? Itu salah seorangnya Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit. Mereka ni antara orang yang mahir dalam bab faraid. Maknanya tuan-tuan, ada para sahabat ni yang dia ada certain sahabat ni yang memang hardcore dia, pakar dia memang faraid. Itu sebab tu kadang-kadang zaman Umar Khattab, dalam kes Umar Khattab pun pernah pesan rujuk pada Zaid bin Sabit. Dan dalam satu kes zaman ketika Umar Khattab juga ada satu kes pembahagian disebut sebagai Umaratain. Tu nanti kita cerita lain lah tuan-tuan, tahun depan pula. Panjang cerita kes tu. Baik. Ini antara galakan-galakan kita mempelajari ilmu faraid. Baik. Kalau kita lihat tuan-tuan tanggungjawab waris terhadap hak berkaitan dengan pusaka, ni saya nak sebut ni. Iaitu pertama urusan jenazah. Lepas tu lunaskan hutang. Hutang ni tuan-tuan, hutang ni ada dua. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah ni apa? Kalau si mati ini ada meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dia tidak sempat nak ganti, nak qada dan sebagainya, dia meninggal dunia, maka kena bayar fidyah. Fidyah nak bayar kat mana tuan-tuan? Fidyah boleh bayar di Majlis Islam Selangor ataupun lembaga zakat Selangor. Berapa kadar dia? Dia tengok tuan-tuan makan beras apa lah. Lah ni beras dah mahal tuan-tuan kan. Beras dah mahal dah. Dak cik beras tak jumpa dah. Ustaz saya tak makan beras Ustaz, saya makan western. Itu lagi kena bayar mahal lagi lah. Dia ada 3 kadar tuan-tuan. RM2, RM4, RM6. RM2 ni apa? RM2 ni jika dia makan beras biasa, beras hancur. RM2 dia makan beras yang pertengahan. Yang ketiga pula, yang RM6 dia makan beras mati. Makan beras dia mati. Basmati. Bukan beras mati. Basmati. Ataupun beras Jepun. Beras Jepun ni apa tuan-tuan? Beras Jepun ni yang tuan-tuan selalu makan sushi tu. Tu beras Jepun lah. Tuan-tuan makan macam makanan Korea kan. Tu beras Jepun. Tu kadang-kadang muka kita dah macam ala Korea sikit tu tuan-tuan. Sebab makan makanan Korea kan. Baik. Itu hutang-hutang. Hutang dengan manusia sama juga. Pelaksanaan wasiat, kita kena lihat wasiat apa yang ditinggalkan oleh si mati ini. Dan last kali barulah pembahagian harta pusaka tuan-tuan. Okey, baik. Ini antara lah tuan-tuan, pengurusan jenazah. Saya tak perlu cerita buat tuan-tuan. Banyak ni. Tuan-tuan, kalau jenazah tu yang mati tu isteri kita, urusan jenazah mestilah diuruskan oleh suami dan segala pembelanjaan urusan jenazah menjadi tanggungjawab suami. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, tanggungjawab suami sampai kematian isteri itu. Tetapi kalau suami mati, isteri nak guna belanja urusan jenazah, guna duit siapa? Iaitu guna duit si mati. Tidak menjadi tanggungjawab kepada isteri untuk menyara atau membelanjakan duit dia untuk urusan jenazah suami dia. Itu beza. Baik, hutang saya dah sebut dah tadi. Pelaksanaan wasiat. Nanti kita akan bincang sikit berkaitan dengan wasiat. Apa dia? Baik. Asas rukun pusaka ni tuan-tuan. Asas rukun pusaka ini, kalau tuan-tuan nak bincang pasal pusaka, dia ada 3 rukun. Syarat yang pertama tuan-tuan dia kena mati. Kalau tak mati, dia tak boleh bincang pusaka.
Ya tuan-tuan ya. Sebab tu jangan tanya dekat saya, Ustaz macam mana kiraan pusaka saya Ustaz nanti? Saya nak jawab pun serba salah. Saya kata kena mati dulu ni je. Kan? Kalau tanya Ustaz, kalau jika saya meninggal dunia, bahagian waris saya berapa orang? Berapa kadarnya? Bolehlah kita kira kan. Sebab syarat rukun pusaka ini dia mesti kena meninggal dunia, mati dulu. Kemudian yang kedua, dia mesti ada waris. Dia mesti ada waris. Kalau tak ada waris, iaitu Baitul Mal sebagai warisnya. Tuan-tuan, pewarisan ini antaranya iaitu melalui perkahwinan dan keturunan. Perkahwinan dan keturunan. Saya tuan-tuan minggu depan, insya-Allah tuan-tuan, saya minggu depan nak ke Melaka. Saya dapat jemputan daripada jemaah haji. Ada seorang haji ni, umurnya dah 62. Isterinya dah meninggal 2 tahun lepas. Masa dia pergi haji tu, dia sembang dengan saya, dia kata, balik haji ni dia nak menikah, dia nak kahwin. Sebab ada taman dia tu dah menjanda 5 tahun dah. Suami dia dah mati 5 tahun. Maknanya kekasih dia sedang menantilah dekat Melaka. Cuma dia cerita dengan saya, tapi itulah Ustaz, anak-anak saya ni tak ramai, tak tahu lagi ni. Tuan-tuan. Saya kata, saya tanya balik, haji anak berapa orang? Berapa lelaki perempuan? Lepas tu dia kata, perempuan dalam 2 orang. Selalu yang tak bagi tu perempuan. Lelaki tak ada masalah. Kan? Bila dia tanya macam tu, bila dia sembang-sembang dengan saya, dia tanya pula, Ustaz, kalau saya kahwin nanti, katalah saya mati, bini saya ni dapat tak harta pusaka? Dapat tak dapat tuan-tuan? Dapat lah. Sebab apa? Dia berkahwin. Perkahwinan. Disebabkan perkahwinan dia mewarisi. Dia tanya balik, habis tak rumah saya nanti bini baru saya boleh dapat? Ya, boleh dapat. Nampak tuan-tuan? Ini yang kita kena faham. Bila dia berkahwin saja, walaupun sedetik. Contoh, dia akad nikah. Aku nikahkan kau dengan sekian-sekian. Sah. Lepas tu suami dia nak pergi sarung dia cincin. Dia tengok bini dia cantik sangat. Lepas tu meninggal. Contoh meninggal tu pun. Isteri dia tu dapat tak harta pusaka tuan-tuan? Dapat tuan-tuan. Walaupun perkahwinan sedetik. Tuan-tuan, ada kes di Perlis, saya ingat lagi, di Arau pada tahun 2007. Suaminya tu perkahwinan, pengantin tu berkahwin dekat rumah perempuan di Arau. Kemudian bila dah angkat nikah, biasalah lelaki ni pulanglah ke rumah dibeseri. Nak tukar pakaian sepersalinan, biasalah kan orang dulu kan. Dalam perjalanan balik, aksiden, meninggal satu keluarga dalam kereta tu tuan-tuan. Persoalannya, isteri yang baru nikah tu dapat tak harta pusaka? Dapat tuan-tuan. Isteri yang baru nikah tu disebut apa tuan-tuan? Disebut sebagai janda berhias. Tu baru janda berhias. Bukan janda artis-artis yang cerai tu. Tu bukan tuan-tuan. Kalau perempuan ni tuan-tuan, kalau dia meninggal, kalau katalah macam kes tadi, dia baru kahwin, tak sempat bersama, meninggal suami dia, itu disebut sebagai janda berhias perempuan. Kalau katalah suami isteri tu bercerai masa hidup, disebut perempuan itu sebagai janda. Kalaulah masa perkahwinan tu, suami dah berkahwin 20 tahun, suaminya meninggal, isterinya disebut sebagai apa? Balu si mati. Maknanya tuan-tuan, dalam ayat bahasa 3 ni kita boleh tahu dah. Kalau kita tanya, puan ni kategori apa ya? Saya ni balu si mati. Suami saya mati dah. Kita tahu dia balu si mati. Kalau kata saya ni janda Ustaz, janda kita dah tahu dah. Maksudnya dia bercerai waktu hidup. Saya ni janda berhias Ustaz. Kita tahu. Dia menikah tak sempat bersama, mati suami dia. Kalau suami macam mana pula Cik? Kita macam mana pula kalau lelaki ni? Kalau bercerai, lelaki dipanggil duda juga. Isteri mati, dipanggil duda juga. Kan? Maknanya kita ni selamat sikit lah. Orang tanya, duda ke? Ya, saya duda. Kan? Duda bercerai ke apa? Tak tahu. Duda berhias. Duda berhias tak ada lagi. Ya? Duda jutawan ada tuan-tuan. Duda jutawan kan. Okey, baik. Nak sebutnya di sini bahawa dari segi pewarisan, bila melibatkan perkahwinan dan keturunan mesti dapat. Kemudian yang ketiga, harta. Dia mesti ada harta tuan-tuan. Macam saya sebut tadilah, kalau dia tak ada harta, dia ada hutang saja, maka dia tidak mewarisi harta tersebut. Ya, dia tak ada harta nak diwariskan. Baik. Kita tengok, ni saya sebut dah tadi, waris melalui keturunan, perkahwinan, kan?
harta dia apa, jual beli, hibah dan sebagainya. Kemudian keturunan perkahwinan, ni saya dah terangkan tadi lah. Baik tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, anak derhaka tuan-tuan. Anak derhaka boleh dapat harta pusaka tak tuan-tuan? Anak derhaka boleh dapat harta pusaka ya. Anak derhaka boleh dapat harta pusaka. Kita ada satu kes seorang bapa dia ni dihantar ke rumah warga emas di Terengganu, Dungun. Masa bapa dia meninggal dunia, rupa-rupanya bapa dia ni ada tanah. Ada tanah dekat Sungai Ramal. Dan bapa dia sebelum meninggal dunia dekat Dungun tu, dia orang Selangor tuan-tuan, dekat Bangi. Dia kata apa? Saya haramkan anak-anak saya ni dapat harta saya. Sebab anak dia, 2 orang anak dia tu, hantar bapa dia ke rumah warga emas. Rumah tempat jagaan warga emas. Yang cerita dengan saya ni, iaitu penguasa, iaitu JKM ni orang lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Masa tu saya bagi training dengan JKM di Putrajaya. Dia orang adalah isu-isu macam ni. Soalan apa, kisah-kisah macam ni. Kemudian ditanya saya, Ustaz, kalau anak tu datang nak ambil sijil mati, boleh tak kami tak payah bagi? Sebab anak tu derhaka Ustaz, dia tinggal. So saya kata anak derhaka layak dapat harta pusaka. Dia tidak terputus. Ataupun kalau ada wasiat-wasiat macam contoh, kan? Saya dekat Selayang ni tuan-tuan ada satu kes. Waris ni bagi tahu suami dia mewasiatkan kepada adik-beradik dia supaya jangan bagi 1 sen pun harta kepada isteri dia. Sebab isteri dia ni isteri derhaka, dia kata. Isteri tak nak dengar cakap dan sebagainya. Dia kata jangan bagi apa-apa pun. Waris ni telefon saya, tanya saya, adik-beradik dia, boleh ke Ustaz macam tu? Saya kata tak boleh. Kalau ada wasiat sebegitu terbatal. Kerana apa? Wasiat yang menafikan hak waris. Tak boleh. Termasuklah anak derhaka. Dia kata, Ustaz, kalau saya tak nak bagi sijil mati tu boleh tak? Tak boleh, kena bagi. Tuan-tuan, bapa dia ada satu tanah tu yang di Sungai Ramal, kerajaan nak ambil alih sebab apa? Buat laluan highway, pampasannya lebih kurang 875,000 tuan-tuan. Anak 2 orang. Tuan, dia sanggup pergi Dungun nak ambil sijil mati semata-mata. Dan pegawai tu di telefon saya lah, pegawai JKM. Macam mana Ustaz, boleh tak? Dia kata tak boleh, kena bagi. Habis macam mana cepat? Ustaz, kita bengar macam ni Ustaz kan. Saya kata tak apa. Masa dia main datang tu, torture dulu 8 jam. Terkejar, bagilah nasihat dulu. Kata hampa ni teruk betul. Harta nak, jaga bapak tak nak. Torture sikit tuan-tuan. Dia pun tak boleh buat apa pun. Dia pun nak ni tu, nak sijil mati je. Dah 8 jam habis, baru bagi. Macam tu dah. Itu je yang kita boleh buat. Ya, sebab dari segi kaedah hukum, anak derhaka tetap dapat harta pusaka. Baik. Jika anak zina, anak tidak sataraf, macam mana? Anak itu yang hanya boleh mewarisi harta ibu dia sahaja. Bapak dia tak boleh. Kalau dia tahu bapak tu bapak biologi, bapak biologi, buat DNA tu anak dia kan. Tapi disebab dia ni anak yang tidak sataraf, maka dia tetap juga tidak boleh mewarisi harta bapaknya itu, bapak biologi. So kalau bapak biologi tu dia nak bagi juga kepada anak dia tu, anak yang biologi dia tu, dia kena buat wasiat ataupun hibah. Tu saja. Sebab dari segi kaedah pewarisan pusaka tak boleh. Termasuk anak angkat, anak yang dibinkan kepada bapa angkat tak boleh juga. Ya, tak boleh juga anak yang dibinkan kepada bapa angkat. Anak tiri, anak susuan. Tuan-tuan, kalau kahwin satu bapa lain mak, itu bukan adik-beradik tiri ya. Contoh bapa kita ada 2 isteri. Kita anak isteri pertama, adik kita isteri kedua. Kita bagi tahu, Ustaz, itu adik saya, adik tiri saya. Itu bukan adik tiri, tuan-tuan. Itu adik-beradik sebapa. Adik-beradik tiri ni, adik lain mak, lain bapa. Maklumat tu kena betul. Sebab bila saya buat kiraan faraid ataupun pewarisan tu, saya akan tanya. Dia kata, Ustaz, ni adik tiri saya. Saya tanya, adik tiri yang macam mana ni? Dia adik yang anak yang nombor isteri nombor 2. Saya kata, tu bukan adik tiri. Itu adik-beradik sebapa. Tak apa tuan-tuan, nanti tahun depan kita belajar lagi tuan-tuan faraid. Panjang lagi ni. Ya. Okey, baik. Kemudian syarat mempusakai itu. Inilah, iaitu pemilik harta si mati, kemudian waris tu hidup ketika pemilik harta si mati. Nanti kita akan kupaskan lagi sikit tuan-tuan. Baik. Kemudian apa lagi? Mati ni tuan-tuan ada 2. Mati hakiki, mati hukmi. Mati hakiki ni apa? Mati yang ada sijil mati tuan-tuan. Kan? Nak claim takaful, hibah takaful, mesti ada sijil mati.
Kalau tak ada sijil mati macam mana? Kalau contoh tuan-tuan, dia tu orang ataupun mangsa MH370. Dia nak kategori mati macam mana tuan-tuan? Dia padahal pilot tu dia ambil carum takaful tu. Macam mana dia nak claim? Waris nak claim. Iaitu dia claim melalui mati hukmi. Mati hukmi ni apa? Mati yang dikategorikan sebagai orang yang hilang. Kalau dalam Seksyen 108 Akta Ketenangan 1990, orang yang hilang tu mesti 7 tahun. Selama 7 tahun tak ada kabar berita. Macam MH370 dah lebih 7 tahun tuan-tuan kan. Walaupun ada orang kata, Ustaz, dia orang ni hidup kat Luis Garcia. Dalam kaedah fiqh, dia tak boleh macam tu. Dia kena dibuktikan. Mana dia? Tunjuk dia. Kalau ada mayat, mana mayat dia? So dalam kaedah ni bila tak ada, dia kena buat anggapan kematian. Anggapan kematian ni kena buat di Mahkamah Tinggi Sivil. Bila hakim, contoh, tahun 2023, tahun ni contoh, hilang dah MH370 kan, dah lama hilang kan. Lepas tu waris buat permohonan anggapan kematian tahun 2023. Sijil mati nak kira waktu bila tuan-tuan? Waktu dia hilang ke waktu hakim keluarkan? Iaitu sijil mati dikira pada waktu hakim keluarkan perintah. Kalau hakim keluarkan perintah pada 28 September 2023, itulah tarikh sijil mati dia. Dia bukan waktu dia hilang tu sijil mati. Okey, baik. Ada yang lena ke? Jangan lena waktu kuliah tuan-tuan. Okey, baik. Okey, itu mati hukmi. Kemudian, halangan menerima harta pusaka. Antara sebab halangan iaitu pertama membunuh. Dalam mazhab Syafi'i kata sebut semua bunuh sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Tuan-tuan, bunuh tak sengaja ni macam mana tuan-tuan? Bunuh sengaja kita tahu lah. Angkat pisau kita bunuh. Tengok bapak kita kaya sangat kan. Bila bapak nak mati ni, bunuh terus. Itu kita tahu. Bunuh tak sengaja macam mana? Dalam kitab, dalam mazhab Syafi'i disebut bila anak tu contoh dia gali lubang dekat belakang rumah untuk buat perangkap binatang buas, kemudian dia masuk balik rumah, dia tak tutup lubang tu. Bapak dia pergi pusing belakang, terjatuh bapak dia dalam lubang tu, mati bapak dia. Maka anak itu disebut sebagai pembunuhan tidak sengaja. Dia tidak layak mewarisi harta pusaka bapak dia. Itu dalam kitab disebut begitu. Bagaimana pula kalau orang buat kereta? Anak bawa kereta, sebelah bapak dia. Bawa kereta, accident. Anak pula bawa laju, kan? Tak ikut peraturan. Accident, mati bapak. Anak hidup. Dalam mazhab Syafi'i dia boleh disebut sebagai pembunuhan tidak sengaja. Maka anak tu tak layak dapat harta pusaka sebenarnya. Tuan-tuan. Tapi dalam kes kita di Malaysia, tak silap saya belum ada lagi macam tu. Ataupun, contoh masa PKP. Kerajaan kata jangan jangan rentas negeri sebab penyakit ni boleh menyebabkan kematian. Contoh, ada yang degil juga rentas negeri ikut jalan tikus. Rupa-rupanya dia bawa penyakit tu bawa balik kampung. Dia bawa balik kampung, kena dekat mak ayah dia, masa tu mak ayah dia memang duduk dalam rumah je tak bergerak, tapi anak dia balik juga, mati mak ayah dia. Disebabkan penyakit COVID. Ini juga boleh disebutkan sebagai pembunuhan tak sengaja. Sebab saya pernah dapat soalan macam ni tuan-tuan. Saya pernah dapat soalan macam ni dan satu lagi soalan. Dia kata, Ustaz, bapak saya ni dia hanya menggunakan alat bantuan pernafasannya. Dah lama dah. Kemudian doktor panggil kami adik-beradik. Doktor kata dia nak cabut alat bantuan pernafasan ni. Kalau bapaknya tu mati, maka matilah. Kalau hidup, hiduplah. Dia bincang adik-beradik semua setuju cabut. Mati bapak dia tuan-tuan. Adik-beradik main datang tanya, Ustaz, adakah kami adik-beradik dikategorikan sebagai pembunuhan tak sengaja? Tuan-tuan nak cakap macam mana tuan-tuan? Dalam kes ini, saya tak jawab. Saya kata kena rujuk dengan pejabat mufti. Sebab dia melibatkan hukum. Dan dia melibatkan kaedah perubatan. Itu kena tahu. Boleh jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia cabut sebab persetujuan waris. Bapaknya mati. Maka boleh disebut sebagai pembunuhan tak sengaja. Anak-anak tak layak mewarisi harta pusaka. Itu maksudnya membunuh itu. Baik. Kemudian berlainan agama. Ni kita jelas dah faham. Orang berlainan agama memang tidak mewarisi harta pusaka. Tuan-tuan, tetapi bagi orang yang beragama yang bukan Islam, contoh, ada satu kes, bapa dia
bukan Islam, anak dia Islam. Kalau anaknya Islam mati, bapaknya yang bukan Islam tidak akan mewarisi. Tetapi kalau bapaknya yang bukan Islam mati, anaknya Islam boleh mewarisi tak? Dalam kaedah undang-undang Malaysia, boleh diwarisi. Kerana apa? Si mati ni, iaitu dia tidak terikat kepada undang-undang agama. Tak kisahlah kau Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, janji yang mati tu adalah keturunan kau. Maka dia boleh mewarisi. Tetapi dalam kes agama Islam ini, orang Islam ni dia berbeza. Dia tak sama, tuan-tuan. Okey, baik. Dan yang ketiga, murtad. Murtad ini, kita tahulah, keluar je Islam, memang tidak layak dan sebagainya. Baik. Okey. Kita tengok. Okey, habis dah cerita pusaka, tuan-tuan. Kita nak masuk pula. Tengok soalan, tuan-tuan. Ada soalan tak? Saya tengok soalan sikit. Ada Ustaz, banyak. Banyak Masya Allah. Sekejap ya. Okey. Okey. Ataupun nak saya bacakan pun boleh Ustaz. Boleh. Silakan baca je. Bos, seronok sikit. Tak ada saya cakap seorang. Okey, sekejap mana tadi soalan tadi? Hilang pula. Banyak sangat soalan ni. Banyak sangat soalan ke apa ni? Okey, tadi ada soalan lah. Ada siapa ada boleh baca soalan? Encik Okey, boleh nampak soalan tak? Saya ada sebab soalan. Okey, baik. Saya baca je. Tak apa je. Okey. Baik. Daripada Farah Abdullah, macam mana kalau harta itu dibahagikan tanpa ikut pembagian faraid tapi mendapat persetujuan dari semua waris? Boleh ke tak boleh? Dan apa hukumnya? Baik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bila mana nak bagi harta sama rata, pertama kena tunjuk dulu pembagian secara faraid. Faridatan minallah. Faraid itu adalah ketetapan oleh Allah. Bila waris-waris semua dah tahu, contoh, okey, kita dah tahu bagian masing-masing. Macam mana ni? Nak agih tak bagi sama rata ni? Bolehlah kak, kita bagilah sama rata, katalah adik lelaki cakap. Maka kalau waris itu bersetuju dan dia tahu hukum faraid tersebut, maka barulah hukumnya jatuh boleh. Tapi kalau waris itu terus nak bagi sama rata tanpa mengetahui hukum faraid, tak boleh tuan-tuan, haram. Sebab apa? Dia ada ketetapan hukum yang perlu kita ketahui itu dulu. Contoh saya nak buat contoh kira-kira sikit. Kan? Saya ada satu kes tuan-tuan. Ni nak contoh-contoh sikit. Kita cek contoh-contoh sikit. Okey, contoh kat sini. Tuan-tuan, masa tengah COVID-19, ni cerita COVID tuan-tuan ada waris ni, balu si mati ni telefon saya. Dia kata apa, Ustaz, saya kematian suami. Suami saya meninggal dunia disebabkan COVID-19. Kemudian Ustaz, saya hanya ada anak perempuan sahaja. Dia kata macam ni. Saya ni Ustaz, suami meninggal dunia, saya tulis ni si mati. Boleh nampak Dia ada isteri, saya ni yang telefon, ada 2 orang anak perempuan dan dia ada si mati ni ada adik-beradik, seibu sebapa lelaki, ada 5 orang. 5 orang, 5 orang. Dia cakap dengan saya, Ustaz, boleh tak Ustaz, saya punya harta pusaka suami saya ni saya nak bagi sama rata. Dia tanya saya macam tu. Saya kata, pasal apa nak bagi sama rata? Yalah Ustaz, setahu saya, lelaki bahagiannya lebih, perempuan kurang. Sebab apa dia kata perempuan kurang? Sebab dia kata, yang dia ada waris adalah anak perempuan, 2 orang, dia perempuan. Yang adik-beradik suaminya ni lelaki. Semua lelaki, 5 orang. Mesti bahagian dia lebih. Betul tak tuan-tuan? Kita rasa macam tu kan? Saya kata, tak betul tu puan. Puan tanya dengan siapa ni? Siapa cerita macam ni? Dia kata jiran dia. Payahlah tuan-tuan rujuk dengan jiran. Jiran tu pakar faraid ke? Tak. Rakan-rakan sebawang. Jam tuan-tuan, rakan-rakan sebawang. Baik, saya kata, sebelum nak cerita bagi sama rata ataupun tidak, kena kira faraid dulu. Baik, kita kira dulu. Ni kira sikit, kita belajar kira sikit tuan-tuan Baik, isteri akan dapat berapa? 1/8. Sebab apa? Si mati ada anak. Si mati ada anak. 2 orang anak perempuan dapat berapa? 2/3. Baik. Yang adik-beradik lelaki ni akan dapat apa? Disebut sebagai asobah. Baki. Tuan-tuan, okey, kita kira sikit. Nak kira ni saya kena tulis color lain sikit. Color purple. Sebab warna dia warna lebih kurang merah sama.
Okey, saya contoh kat sini lah. Okey. Contoh isteri, anak perempuan 2 orang, lepas tu seibu sebapa lelaki 5 orang. Okey ya. Isteri tadi berapa? 1/8, 2 orang anak perempuan 2/3, yang ni asobah. Ustaz, mana dapat pecahan ni? Pecahan ni tadi yang saya sebut tadi awal-awal. Dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Macam mana nak buat kira-kira ni? Tahun depan nanti saya ajar. Tahun ni malam ni saya sempat ya. Okey. 8 dengan 3 ni berapa pecahan yang paling dekat? 24. 24. Ya. Macam mana boleh dapat 24? Bawah penyebut bawah, kalau dari segi formula ataupun disiplin matematik, penyebut bawah kena sama. So 8 3 mesti 24. Bawah bila darab 3, atas pun darab 3. Sini jadi 3. Yang bawah ni bila darab 8, atas pun darab 8. Sini jadi 16. Ada 2 orang anak perempuan, maka bagi 2 jadi 8. Macam mana kita nak tahu baki adik-beradik si mati ini? Iaitu 24 tolak 3 tolak 8 tolak 8 dapat berapa sini? Dapat 5. Macam mana nak tahu adik-beradik lelaki ni dapat berapa bahagian? Iaitu oleh kerana mereka ni semua lelaki 5 bahagi dengan 5, setiap seorang dapat 1, 1, 1, 1, 1. Yang ni dapat berapa isteri? Isteri akan dapat 3/24. Anak perempuan setiap seorang dapat 8/24. Dan adik-beradik si mati ni dapat berapa? 1/24. Saya tanya balik dengan balu si mati tu. Macam mana puan? Nak bagi sama rata ke? Ikutkan faraid ni puan dapat lebih ni. Tak boleh Ustaz. Hukum faraid mesti diutamakan Ustaz. Hukum Allah ni Ustaz. Sembang. Sembang kemas tuan-tuan. Sebab apa? Dia tahu bahagian dia lebih. Sebab tu saya kata, sebelum nak bagi sama rata, kena tunjuk faraid dulu. Tu wajib tuan-tuan. Bukan marah tuan-tuan, nasihat. Ya. Okey, itu. Okey, jelas Okey, tengok soalan lain pula. Baik. Kita tengok soalan lain. Ya, Puan Farah tadi saya dah jawab ya. Kemudian Nanang Bara. Ustaz, kalau si mati ada pesan, duit yang ada minta simpan. Sekiranya adik-beradik dia ada masalah, dia suruh bagi duit tu. Macam mana Ustaz? Boleh ke tak? Tak boleh. Duit si mati dalam maksud pusaka, apa-apa yang ditinggalkan oleh si mati ketika hayatnya dia kumpul, dia memiliki harta, itu adalah harta pusaka. Bila dia meninggal dunia, siapakah waris dia? Waris-waris faraid yang ditinggalkan. Maka wajib dia serahkan kepada waris-waris pusaka yang lain. Tak boleh ya? Okey, terima kasih Puan Nanang. Puan Nanang ke Cik Nanang ni. Kemudian JCC, JSC, Jamaatul Sya'abah. Assalamualaikum. Hutang si mati adakah tanggungjawab waris? Hutang si mati, tanggungjawab waris hanya menguruskan harta si mati ini untuk melunaskan hutang saja. Tapi kalau si mati ni dia harta tak ada, hutangnya banyak, maka tidak menjadi kewajipan kepada waris untuk melunaskan hutang tersebut. Ya, waris tak boleh mewasi hutang, waris hanya mewasi pusaka saja. Kalau waris mewasi hutang tuan-tuan, dia macam konsepnya dekat mana tuan-tuan? Konsepnya dekat negara India. Negara India, contoh bila orang pinjam dekat ceti, katalah bapa dia tak dapat bayar, tak habis bayar, hutang tu jatuh pada siapa? Bini dengan anak-anak dia. So hutang tu mewarisi. Tak boleh. Dalam kaedah Islam tak boleh. Katalah contoh bapa dia pinjam hutang, bapa dia mati, anak umur 2 tahun kena tanggung hutang. Zalim tak zalim tuan-tuan? Zalim. Maka hutang hanya tanggung individu itu sendiri saja. Baik. Okey. Tengok soalan seterusnya. Duda berhias. Okey. Daripada Nur Aini Harun. Ni macam jiran saya je ni. Jiran-jiran. Ya. Ustaz, kalau semasa hidup mak ada menyatakan nasihat untuk setiap hilang dah pula. Menyatakan setiap hartanya untuk dibagikan kepada waris-waris mengikut penilaian mak, tetapi tidak mengikut kiraan faraid, dan semua adik-beradik setuju dengan cadangan mak tersebut. Okey kan? Okey. Seperti mana saya sebutkan tadi itulah, kena tunjuk faraid dulu. Kemudian tanya waris-waris balik, bincang dengan waris, mak ada pesan nak bagi macam ni. Kalau ikut faraid, hampir semua ni bahagian hak masing-masing. Tapi kalau semua setuju, tak ada masalah. Ya. Okey, saya dah terangkan tadi yang soalan seperti Puan Faridah tadi tu kot. Ya. Okey, baik. Kemudian daripada ASG Hanim Aziz. Ustaz, jika ibu masih hidup, dia mengatakan dan membahagikan barang kemas. Kalau ibu tak ada, rantai ini untuk kakak, cincin ini untuk adik. Jadi boleh ambil je ke atau perlu persetujuan adik-beradik lain? Baik. Yang ni adalah wasiat tuan-tuan.
Tuan-tuan kena ingat wasiat ni bila disebutkan apa tahu? Nah, mak nak bagi rantai kemas ni, tapi tunggu mak mati. Nanti kalau mak dah tak ada, rantai kemas ni perempuan saja ambil. Itu wasiat. Bila wasiat kepada waris, boleh tak boleh? Jumhur ulama disebut bahawa wasiat ini bukan kepada waris. Dalam hadis Nabi disebut la tajuzu wasiyatu liwaris illa ayyasha awrathahu. Tidak harus berwasiat kepada ahli waris. Sebab apa? Ahli waris dah dapat harta secara faraid. Kalau nak bagi juga illa ayyasha awrathahu, melainkan waris-waris itu bersetuju. Bersetuju. Kalau bersetuju boleh. Tapi kalau mak tu cakap dekat anak angkat dia, mak tu cakap dekat anak tiri dia, ni kalau mak mati bagi dekat anak angkat mak. Kalau mak mati rantai kemas ni bagi dekat anak tiri mak. Boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab wasiat itu dia bukan kepada waris dan dia tidak lebih pada 1/3. So anak angkat tu layak dapat harta pusaka tersebut. Harta yang diwasiatkan itu. Dia topik wasiat ni tak masuk lagi, tapi tak apa, sekali rambang saya cerita ni dalam bab wasiat. Nak pukul 10 dah ni? Okey, baik. Kemudian salam. Wassalam. Adakah harta sepercarian berdasarkan nas Quran, hadis atau nas dipraktikkan cuma di Malaysia atau negara Islam lain? Harap dapat ulas keadaan pengiraannya. Soalan ni soalan Radio Hakim minggu lepas. Sebab minggu lepas saya ada topik pasal harta sepercarian. Soalan ni Radio Hakim ada sebut. Ada orang tanya, Ustaz, ada pempengaruh menyatakan harta sepercarian ni tak ikut undang Islam. Haram. Sedap-sedap tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tak faham jangan ikut pempengaruh tuan-tuan. Pempengaruh tu bukan bidang dia. Ni bukan nak marah tuan-tuan, nak nasihat malam-malam ni. Supaya tuan-tuan malam ni boleh tidur dengan lena. Betul lah. Kalau kita tak faham, cari orang yang ahlinya. Sebab soalan bila saya pernah tengok ada satu pempengaruh disebut macam tu. Tapi saya malas nak layan lah. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Kita kena faham. Dari segi harta sepercarian ini disebut dari segi kaedah al-uruf. Dari segi bab adat. Tuan-tuan, dalam hukum Islam, dia ada pegangan, dalam pegangan hukum pegangan ahli sunnah wal jamaah, dia ada 4 tuan-tuan. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Bila mana dalam sesuatu part dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada dan berlaku dalam suasana waqi' di sini Malaysia ni yang melakukan ialah waqi' yang berbeza dan melihat adat itu tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka dibenarkan. Maka harta sepercarian ini disebut sebagai adat. Al-ahkam adat. Dari segi hukum adat. Maka dibenarkan. Kerana apa? Harta sepercarian ni, apa maksud harta sepercarian ni? Harta perkongsian bersama suami isteri. Ataupun disebut harta pencarian. Dia kena, harta sepercarian ni siapa boleh tuntut? Pasangan saja. Dan fatwa telah menetapkan bahawa harta sepercarian boleh dituntut sebelum membicarakan harta pusaka. Tuntutan harta sepercarian itu boleh buat di mana? Dia kena buat di mahkamah syariah. Dia bukan boleh tahu berapa kadar bahagian. Kadar bahagian tu hakim mahkamah syariah yang putuskan. Ada yang kadang telefon saya, Ustaz, kalau saya tuntut harta sepercarian berapa kadar saya boleh dapat? Saya tak boleh jawab. Saya kata itu hakim yang putuskan. Sebab dalam harta sepercarian ni yang boleh tuntut siapa tuan-tuan? Suami atau isteri. Pasangan saja. Dalam undang-undang kita di Malaysia, 3 keadaan harta sepercarian. Apa dia? Cerai mati pertama. Kedua, cerai hidup. Ketiga, suami berpoligami. Cerai mati apa? Bila suami mati, isteri nak tuntut harta sepercarian. Boleh tak? Boleh. Ataupun kalau isterinya mati dahulu, suaminya hidup, suami nak tuntut harta sepercarian. Boleh tak? Boleh. Tapi jarang suami nak tuntut harta sepercarian tuan-tuan. Ramai suami nak tuntut isteri baru. Sebab apa? Suami bahagiannya lebih. Tuan-tuan jangan kata, alah Ustaz, tak Ustaz, nanti kalau isteri saya mati saya tak kahwin. Jangan sembang kari tuan-tuan. Saya duduk kuliah kat Selayang ni. Saya area Selayang Rawanya kuliah. Kan? Ada satu tempat tuan-tuan. Saya orang Selayang Indah tuan-tuan. Saya orang Selayang. Kan? Dekat Selayang tu, ada seorang jemaah tu, isterinya meninggal dunia. Kanser tahap 4. Tak tahu tiba-tiba isteri kanser tahap 4. Meninggal dunia. 3 bulan, 4 bulan tuan-tuan. Tak kahwin lah. Tak belum kahwin lagi masa tu. Sedih. Saya kuliah, main datang. Muka sedih tuan-tuan. Muka sedih. Monyok kan. Lepas tu saya sembang. Bang, pasal apa ni bang? Sedih. Bermuram durjana ni muka ni. Sedih lah Ustaz. Teringat bini 4 bulan meninggal dah. Saya kata, nikah lain lah bang.
Ustaz ni sedih sungguh-sungguh ni. Dia marah saya tuan-tuan. Bulan depan nikah tak ajak saya, oi. Sembang lah kita tuan-tuan. Tu dia. Maknanya tuan-tuan nak sebutnya, kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala tak uji, jangan kata lagi. Hai, saya tak macam tu Ustaz. Saya tak. Jangan. Allah Ta'ala tak uji lagi. Ya. Kena sentiasa doa, ya Allah. Doakanlah aku, jagalah aku ni. Kena sentiasa doa tuan-tuan. Doa tu senjata tuan-tuan. Ya. Dengar tu je. Okey, baik. Maknanya harta sekalian itu telah ditetapkan dalam hukum syaraknya ada. Dalam disebut sebagai adat. Undang-undang adat dan fatwa menetapkan bahawa boleh menuntut harta sekalian. Dan harta sekalian ni dia bukan satu bentuk kewajipan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tuntut. Tak nak tuntut pun tak apa. Dia bukan kewajipan. Dia adalah pilihan. Harta sekalian ini. Maka kalau ada orang kata apa, harta sekalian ni tak sah, tak ikut Al-Quran dan hadis. Memang sungguh, tapi dia ada hukum. Kita tak boleh kata orang yang buat harta sekalian tu haram. Tak boleh tuan-tuan. Jangan mandai-mandai. Ya. Tu ada ustaz kata apa tahu? Ada ustaz cakap, kalau kita tak tahu, jangan buat pala tahu. Sagi kita bagi tahu, memang betul-betul kita tak tahu tuan-tuan. Orang tahu kita ni tak tahu. Ya. Baik. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Sebelum selesaikan faraid, hutang mesti didahulukan ustaz. Betul? Ya, betul. Dalam Quran disebut min ba'di wasiyatin tusi biha audain. Sebelum nak selesaikan pusaka, ba'da selesaikan apa? Wasiat dan hutang. Maknanya hutang apa? Kena selesaikan dahulu. Wasiat yang berbentuk kebajikan kena selesaikan dahulu. Baik. Okey. Isteri boleh klaim lagi harta sekalian tambah 1/8. Betul ke ustaz? Ya, betul. Puan Zuraini betul. Yang boleh tuntut harta sekalian ni pasangan tau, bukan anak. Saya ingat ada satu kes tuan-tuan. Anak ni main datang jumpa saya. Ustaz, boleh tak saya nak tuntut harta sekalian harta mak saya? Terkejut saya. Pasal apa pula? Masa mak saya hidup tu Ustaz, rumah yang duduk tu rumah lama dah. Saya duduk renovate lah. Saya duduk habis duit renovate RM50,000. Dia kata, saya nak tuntut RM50,000 tu. Boleh tak Ustaz? Saya tanya balik. Kita buat tu untuk apa? Untuk keselesaan mak saya lah Ustaz. Bila kita buat untuk keselesaan mak kita, maknanya RM50,000 nilainya itulah sumbangan ataupun hadiah kita kepada mak kita. Maka itu jadi harta pusaka. Macam contoh orang perempuan bagi rantai kemas kat mak. Setiap bulan, contoh tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan dapat close sale kan. Close semua kes, macam-macam kes, dapat pergi Switzerland ke apa contoh kan. Kita niat aku nak bagi rantai kemas kat mak. Kita beli tiap-tiap bulan. Kan? Tiap-tiap bulan dapat pergi New Zealand, contoh lah kan. Lepas tu, mak kita meninggal. Bila kita kira, setahun aku bagi mak sebulan, 12 bulan tu aku bagi rantai kemas. RM100,000 juga tu. Boleh tak kita ambil? Tak boleh tuan-tuan. Itu harta mak kita. Walaupun mak kita tak pakai. Maka itu jadi harta pusaka. Perlu diagihkan kepada waris-waris. Ya. Okey, baik. Kemudian apa lagi? Ya betul dah tadi. Harta sekalian plus 1/8. Ya betul. Maknanya boleh dapat lebih lah. Baik. Salam Ustaz. Apa hukum jika anak-anak lain tidak dimaklumkan mengenai pembagian harta peninggalan ibu, bapa dan anak itu dapat tahu harta sudah dibagikan tanpa pengetahuan beliau? Okey, saya tengok dalam kes yang Puan Rolin tanya ni, mungkin harta tu contoh harta duit tabung haji ataupun KWSP ke yang ada penama. Sebab kalau yang melibatkan tanah, dia bukan senang-senang boleh agih suka-suka tanpa dikumpulkan waris-waris. Kalau duit tu dia dapat secara penama, maksudnya si mati ni ada EPF, si mati duit KWSP. So dia letak penama nama seorang saja. Maka dia boleh agih ikut suka. Itu boleh. Tapi kalau bab tanah dia susah sikit. Baik. Berbalik soalan Puan Rolin tadi. Boleh tak macam tu Ustaz? Kalau tanpa pengetahuan, tanpa ikut hukum? Jawapannya tak boleh. Salah. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengambil harta secara batil. Tuan-tuan, masa saya dekat Mekah tu, ialah bila kuliah faraid tuan-tuan, kuliah pusaka, orang nak tahu pusaka waktu bila tuan-tuan? Waktu dia ada masalah. Percaya cakap saya. Dia nak belajar faraid waktu bila? Waktu dia ada masalah. Bila masalah selesai, dia tak belajar dah. Selalu macam itulah. Masa saya mengajar faraid tu, saya mengajar setengah jam. Soalan tu sejam setengah. Mengajar setengah jam je tau. Soalan sejam setengah. Orang duk tanya jemaah haji. Satu Malaysia tuan-tuan. Satu Malaysia penuh. Macam kuliah Ustaz Zaidul saya ni tuan-tuan. Soalannya banyak. Tanya perempuan-perempuan saya jawab. Ada satu soalan tu. Kan? Bukan satu soalan. Habis saya kuliah tu ada seorang jemaah main datang. Dia kata apa? Ustaz, abang saya Ustaz, dia sebagai pentadbir. Pentadbir
tanah Felda. Tuan-tuan kena ingat tanah Felda dia bukan tanah pusaka tuan-tuan. Apa yang tanah pusaka? Hasil-hasil di atas tanah Felda itu kena faraidkan. Itu pusaka. Tanah Felda ni Felda punya tuan-tuan, bukan kita punya. Kalau kita letak nama sebagai pentadbir, dia kata abang dia pentadbir. Kami ada 10 beradik ustaz. Ada setengah musim tu kadang dia bagi, ada yang tak bagi. Dia senang cerita macam ni lah ustaz. Kadang-kadang abang saya ni ustaz, dengan kami ni bohong ustaz. Buka mulut je bohong. Buka mulut je bohong. Macam tu lah senang cerita kan. Dia bohong ustaz. Dia cakap, bila kata sepatutnya ada hasil, dia kata tak ada hasil. Kami macam tak boleh terima lah ustaz. Dia tanya, macam mana kes tanah Felda ni ustaz? Boleh tak kita nak ulang bicara tukar pentadbir? Saya kata boleh. Pergi urus bicara balik. Tukar pentadbir. Tak ada masalah. Tapi dalam kes yang Puan Rolin tanya ni, berkaitan dengan harta, kalau dia dapat duit, cash money, tunai ni, susah sikit lah. Tapi kita boleh kena bagi nasihat lah. Kata abang, kalau abang nak bagi ataupun kakak, akak nak bagi kena ikut hukum dulu. Kalau kita nak bagi semerata ikut hukum dulu. Kemudian dah dapat hak hukum tu, baru terpulang waris nak bagi macam mana. Itu contoh. Kaedahnya begitu. Baik. Okey. Nur Salma tanya, Assalamualaikum. Kalau mak saya cakap semua emas nak infakkan ke rumah anak yatim tahfiz, ni kira wasiat ke ustaz? Baik. Dalam hadis Nabi, bukan. Dalam riwayat, betul lah, hadis Nabi dalam kisah ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit tenat. Rasulullah main datang ziarah. Sa'ad bin Abi Waqqas bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku harta banyak Rasulullah. Tapi aku ada seorang je nak mempan. Aku nak mewasiatkan hartaku ini, nak menginfakkan 2/3 hartaku ini untuk Islam. Selepas aku mati. Nabi tak bagi. Lah. Kalau begitu Rasulullah aku nak bagi setengah. Lah. Nabi tak bagi juga. Kalau begitu Rasulullah aku nak bagi 1/3. Baru Nabi bagi. Dan Nabi cakap apa? Biar warismu berharta dalam keadaan apa-apa. Apa maksud Nabi? Nabi suruh kita tinggalkan harta juga pada waris-waris. Inilah sempena modul Rasul tuan-tuan. Kisah-kisah ni kita kena tahu tuan-tuan. Kadang-kadang orang kata, kita selalu dengar Nabi ni dia masa tinggal tak ada satu harta pun. Sungguh tuan-tuan. Ada sunnah Nabi kita boleh ikut dan ada sunnah Nabi tak boleh ikut. Apa sunnah Nabi tak boleh ikut? Iaitu Nabi lebih kahwin pada 4. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan kahwin seorang pun dah pening, nak kahwin lebih dari 4. Contohlah, ada kahwin 4. Ada kahwin 2, 3, okey tu. Nabi kahwin lebih daripada 4, kita tak boleh ikut. Begitu juga Nabi dia tak meninggalkan harta, kita pun tak boleh ikut. Sebab Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dia suruh Sa'ad bin Abi Waqqas tinggalkan harta untuk waris dia. Supaya apa? Supaya waris tidak boleh meminta-minta. Okey, berbalik soalan tadi. Kalau mak pesan macam tu ustaz, dia suruh infakkan semua emas dia. Kalau emas dia tu, katalah lepas dia meninggal dunia, emas dia tu tidak lebih 1/3 daripada keseluruhan harta dia, maka boleh diinfakkan. Dia menjadi kewajipan pula waris untuk melunaskan. Bagi ke rumah anak yatim atau tahfiz. Kena ingat ya, Puan Nur Sama, cek balik. Tengok rantai emas mak kita, tengok mak kita ni ada apa. Kalau mak kita ada tanah bergelung-gelung, ada rumah, maknanya kurang sangat lah tu. Maka wajib kena buat wasiat mak tu. Ya. Okey, baik. Soalan daripada Puan Zarina. Ayah meninggal dah 11 tahun, harta pusaka belum dibahagi. Tanah, kebun dan hasil ditakbir urus adik-adik. Ya. Adik-beradik lain dapat merasa hasil. Hilang pula. Merasa hasil lain. Menghasil hasil kebun bila musim saja dan hasil luar musim diurus oleh adik-adik tersebut sebagai sumber pendapatan mereka. Terkadang ada adik-beradik yang lain tidak puas hati keadaan ini. Nak diurus, bahagi, takut jadi pergaduhan dan ada adik yang bina rumahnya atas tanah yang belum dibagi. Okey. Kalau belum bicara pusaka, pergi bicara pusaka, Puan Zarina Ishak. Tanahnya di mana? Contoh tanah di Selangor, di Gombak, pergi bicara pusaka di Pejabat Tanah Gombak. Atau kalau tanah di Pahang, pergi Pejabat Tanah berdekatan. Jangan tangguh-tangguh. Ini yang disebut dalam kajian menyebut bahawa antara punca harta aset terbeku yang tidak terurus berbilion, antara faktornya ni. Jangan tangguh-tangguh. Bila tangguh-tangguh, kita takut akan menafikan hak waris yang lain. Tuan-tuan, ya, Puan Zainal kena uruskan. Kalau dari segi hukum, saya pasti waris-waris ni dia akan mengambil hak-hak waris yang lain. So jawapannya tak boleh lah, haram. Contoh tuan-tuan, mak kita ada rumah pusaka. Sebiji je rumah pusaka.
mak kita meninggal dunia. Adik-beradik ada 10 orang. Yang duduk rumah tu siapa tuan-tuan? Katalah Abang Long seorang. Abang Long pernah minta izin tak kat adik-beradik 9 orang lagi? Kalau tak pernah minta izin, maksudnya dia telah mengambil hak 9 beradik di rumah pusaka tersebut. Habis nak buat macam mana? Kalau Abang Long nak duduk tu, dia kena bayar tebus pusaka kepada 9 beradik. Ataupun kalau 9 beradik kata apa, tak apalah, kami pakat-pakat lepaskan hak lah, atau disebut sebagai takharus, bagi ke Abang Long. Sebab Abang Long jaga mak dulu. Itu tak ada masalah. Tetapi kalau adik-beradik tak reda, dia nak hak, kena bagi. Itu cerita pasal rumah pusaka yang sebiji. Baik. Okey. Ustaz, Nurliza. Ustaz, kalau waris tak perlu bayar hutang suami yang kalau waris tak perlu bayar hutang suaminya yang mati, so kenapa isteri pula kena sambung bayar hutang rumah, kereta dan lain-lain di bank? Soalan ni contoh. Okey. Kalau mana ni? Lari pula soalan. Kalau waris tak perlu bayar hutang si mati, okey. Tengok rumah tu atas nama siapa? Ya. Rumah tu atas nama si mati. Contoh, dia ada hutang bank. Bila ada hutang bank, sebab apa waris kena bayar? Sebab waris nak duduk rumah tu kan. Kalau waris nak duduk rumah tu, dia kena sambung bayar lah. Kalau waris tak nak duduk rumah tu, contoh, rumah ni ada hutang. Sepatutnya suami aku dah kena bayar, aku tak nak bayar. So rumah masih dalam hutang, maka bank akan ambil, bank akan jual atau lelong. Dan bila ada baki, baru kita akan dapat baki. Itu maksudnya tuan-tuan. Maksudnya puannya yang bertanya ni. Memang bank akan tuntut kalau rumah tu kita nak sambung duduk. Contoh tuan-tuan, kejiranan saya Kota Puteri. Tanya ke Ain lah. Belakang rumah saya ni ada seorang baru meninggal dunia. Bukan, ada lama lah. Dalam 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Sakit jantung. Masa rumah tu atas nama suami dia. Masa suami dia meninggal dunia, dia ada ambil MRTT. Ya. Dan MRTT tu dia tak cover habis pun. Bila cover hutang rumah, tak silap saya dia ada balance berapa ribu 80,000 tak silap saya. 80,000. Daripada harga rumah 400,000, balance tinggal 80,000. Sebab dia guna MRTT tu. Habis bayar kat situ. Kemudian, isteri dia nak duduk lagi rumah di situ. Maknanya, hutang itu masih ada. Kalau dia tak nak duduk, dia kena jual rumah tu. Ataupun dia kena tinggalkan rumah itu. Maka dia tak perlu bayar hutang. Tapi oleh kerana dia nak duduk atas rumah itu, dia nak menerima manfaat, dia nak guna rumah itu, maka dia kena bayar. Sebab ini hutang dia dengan bank, bukan hutang si mati. Ya? Sebab dia guna manfaat. Sebab dalam kes-kes pusaka ni dah selesai lah. Dia punya urusan-urusan dia. Sebenarnya kat situ. So kalau dalam bab hutang bank ni, kita kena ingat. Kalau rumah tu kita nak duduk, contoh, masih dalam keadaan hutang, nak bayar guna siapa? Hutang si mati ni, iaitu harta-harta yang dia ada. Kalau hartanya dah habis dah, hutangnya ada 80,000. Perlu tak si mati bayar? Si mati tak payah bayar lah. Yang kena bayar siapa? Orang yang duduk tu. Sebab dunia tempoh rumah tu masih ada lagi. Itu kaedah hutang. Ya. So kena tengok balik. Dalam kaedah sambung bayar hutang atau kita nak tinggalkan rumah tersebut. Dia kena tengok balik kat situ. Baik. Okey. Saya rasa menjawab lah kot. Kan? Malam-malam ni macam pening sikit kan? Nak faham? Okey, baik. Kemudian, kejap. Saya tengok lagi. Wang cash Natmah. Ya. Okey, Cuk, yang tadi tu yang Ustaz cakap tu kan, yang membayar hutang tu. So maksudnya yang hutang yang waris bayar tu tadi, dia dah terkeluar daripada harta pusaka kan? Betul. Okeylah. Betul. Betul. Sebab dia jadi pemilikan hak milik yang membayar pula. Ya. Macam kes yang jiran belakang rumah tu lah. Saya sebut itu. Sebab hutang si mati tu ikutkan asalnya dah selesai. Sebab dia dah lunaskan apa yang di pihak dia. Ya. Okey, baik. Kemudian, Nik Muhammad Amir. Ustaz, biasa berapa lama proses paling cepat nak selesaikan pembagian harta ikut faraid Malaysia ni? Baik. Jika tak ada pentelingkahan, tak ada pergaduhan waris-waris, semua waris bagi kerjasama, buat permohonan dalam keadaan tenang dan damai, tak ada cukai-cukai tanah yang tertunggak dan sebagainya, buat permohonan hari ini, paling cepat dia akan panggil 6 bulan, paling cepat. Paling lambat 9 bulan dan ke atas. Itu yang paling cepat pejabat pusaka di Malaysia. Kalau nak lagi cepat tuan-tuan, kena lantik lawyer. Buat permohonan bicara dekat Mahkamah Tinggi Sivil.
buat kaedah pembahagian tersebut. Dia cepatlah dalam sebulan atau 2 bulan. Tapi al-fulus dia banyak sikit lah kena bayar. Itu kalau Mahkamah Tinggi Sivil. Tapi bagi pandangan saya, tuan-tuan buat je kat pejabat pesaka. Kalau tak ada isu. Sekarang ni yang paling penting tuan-tuan, harta pusaka ni kita dapat banyak ke kurang ke, alhamdulillah. Tak dapat langsung pun tak apa sebab harta tu bukan kita punya tuan-tuan. Harta si mati punya. Kita dapat free je harta tu. Jangan duk gaduh. Itu yang paling penting. Kita kena faham dalam bab pemilikan harta pusaka. Baik. Ada yang tanya tadi? Ada yang berdehem tu? Okey. Tak ada ya? Ustaz, nak tanya boleh? Boleh silakan. Okey. Saya nak tanya, kalau katakan contoh si mati tu, contohlah dia ada 5 geran. Jadinya dekat 5 geran tu, dia punya penama dalam tu adalah orang yang berlainan. Okey. Jadinya kalau macam kita nak selesaikan, satu je geran yang paling senang lah contohnya. Boleh ke macam tu? Geran tu nama si mati ke apa? Dalam Ya. 5 geran tu ada nama si mati ke apa? Betul. Dalam Okey. 5 geran tu ada nama si mati, tapi bukan si mati seorang, dia ada banyak lagi. Ada ramai-ramai. Okey, faham, saya faham. Okey, dalam kes Okey, maksudnya dalam contohlah dalam 5 geran tu ada satu je geran yang paling senang nak selesai, ada 3 orang di dalam tu. Yang lain-lain tu ada 10, ada 12 sudah mati semua, so dah tinggal waris-waris dia lah macam tu. So susahlah nak selesai sebabnya dia dah apa orang kata dah mati berlapis-lapis. Betul. Jadi satu geran tu kira ada 3 penama dalam tu, tapi dia dah mati berlapis juga, tapi dia lagi senang nak selesaikan sebab melibatkan 3 orang sahaja. Boleh ke kalau nak selesaikan satu-satu geran tu? Baik. Okey, terima kasih soalan. Maknanya puan tanya boleh ke nak selesaikan satu-satu geran? Jawapannya boleh, tapi menyusahkan diri. Sebab apa? Sebab kita ada 5 geran dan kita tahu dalam setiap geran itu ada nama bapa kita. Contoh. Maka sepatutnya walaupun dalam satu geran tu nama banyak sekali pun, tapi yang penting ada nama bapa kita. So bila nak mohon bicara pusaka, dia kena tengok si mati ni ada harta apa lagi. Yang penting tanah lah. Kalau ada 5 keping tanah, dia kena buat permohonan bicara pusaka. Bila buat permohonan bicara pusaka kat pejabat tanah, dia tengok pejabat tanah dia akan buat nilaian. Jika nilaian tu lebih 2 juta, dia akan bicara dekat Mahkamah Tinggi Sivil. Ya, Mahkamah Tinggi. Tetapi bagi pindaan pusaka kecil tahun 2022 ni, tak silap saya dia dah naikkan sampai 5 juta. Tapi dari segi pelaksanaan saya tak pasti. Dia dah buat ke belum? So kalau ada 5 keping tanah, 5 keping geran, yang nilaiannya bawah 5 juta, contoh, dia masih boleh dibicarakan pejabat pusaka kecil. Kalau puan buat satu-satu, contoh buat satu geran dulu. Lepas tu yang satu lagi nak buat sekali lagi. So dia akan disebut sebagai harta yang tercicir. Harta si mati yang tercicir. So maka rugilah kita kena bayar banyak lah. Nak buat cara rasmi kena bayar lagi. Nak kalau ada cukai-cukai tanah yang tak selesai kena bayar lagi. Kos-kos lagi tu pun kena bayar lagi. Sebab tu nak uruskan pusaka dia satu benda yang renyah. Bukan benda yang mudah. Sebab tu saya nasihatkanlah kalau tuan-tuan rasa ada harta yang terlebih-lebih banyak ni, tak tahu siapa nak urus takbir tuan-tuan, main datang Maiz lah. Saya tuan-tuan, saya terus terang saya bagi tuan-tuan. Walaupun saya ni boleh cerita faraid dan sebagainya. Ada orang cakap, Ustaz tak apalah, Ustaz pakar faraid, boleh cerita. Itu kalau saya hidup. Kalau saya hidup, saya boleh hadirkan faraid tak apa. Contohlah, saya mati, isteri saya tak tahu nak kira faraid, saya hidup sekejap. Saya tolong kirakan, saya hadirkan, lepas tu saya mati balik. Tak apa tuan-tuan. Masalahnya kalau saya mati dah. So saya buat juga melantik Maiz sebagai pentadbir. Saya cakap dengan rumah saya, nanti kalau Abi tak ada pergi Maiz lah, biar mereka uruskan lah. Sebab rumah saya bukan je tahu sangat. Dan antara sebab orang kita tak nak uruskan pusaka dia sebab macam ni lah, renyah. 5, ya Allah Ustaz, banyak nama. Nak tak nak kena uruskan. Sebab apa? Dia akan jadi masalah. Masalah di kemudian hari kalau kita tak uruskan. Dia jadi pewarisan begitu panjang. So nasihat saya, kalau untuk ada 5 geran, terus uruskan. Tak payah satu-satu. Uruskan je semua, tak apa. Walaupun rasa macam banyak nama lah Ustaz, tak apa. Janji ada salah seorang nama, kita katalah jumpa adik-beradik yang kita jumpa nak jual tanah ke apa, jual lah kepada waris-waris yang terdekat. Senang supaya waris boleh ambil. Kan? Kalau contoh saya nak tanya soalan. Kalau kata si matinya, harta bapak kita tak diuruskan, nama gerannya masih ada dalam 11 tahun ni, nama arwah bapak kita ada. Berdosa tak bapak kita tuan-tuan? Terseksa tak bapak kita tuan-tuan? Ada orang tanya saya, Ustaz, terseksa tak Ustaz? Kubur dia gelap tak Ustaz? Saya kata, kubur memang gelap. Tak selesaikan pusaka ke, kubur memang gelap. Tak percaya mati dulu.
Gelap tak gelap nanti dulu tuan-tuan. Kita tak tahu gelap tak gelap kan. Sebab saya ingat lagi ada orang viral satu video tuan-tuan. Dia kata apa? Dalam ada orang cakap buat-buat tu kata, ada pegawai MAIS kata kalau geran nama si mati dalam geran ni tak uruskan nanti kubur si mati ni gelap kat sana. Ada orang bagi kat saya, Ustaz betul ke pegawai MAIS cakap tu? Saya kata, pegawai siapa? Nama pun tak sebut. Kan? Sebut nama lah kali. Kadang-kadang orang nak buruk-burukkan agensi-agensi ni biasa lah tuan-tuan. Termasuklah kan, pesaing-pesaing kita ni, dia nak buruk-burukkan macam tu lah. Saya kata, kubur tak gelap tuan-tuan. Orang kata, habis tak, kalau tak selesaikan, tak terseksa ke si mati? Si mati pun tak terseksa tuan-tuan. Yang terseksa kita je tuan-tuan, tak dapat pesaka. Itu terseksa. Bila nak dapat pesaka ni kan, si mati tak terseksa. Cuma, kalau berlaku perbalahan di kalangan waris, si mati sedih lah. Sebab pendengaran si mati ni dekat. Dia sedih lah tuan-tuan. Ya? Okey, baik. Saya sambung lagi soalan. Nur Ain. Ini Kak Ain ni. Kak Ain tanya. Okey. Assalamualaikum. Macam mana apa tadi kain-kain? Saya nampak ada kain-kain tadi. Mana dah hilang dah. Okey. Okey. Ustaz, ayah dah meninggal. Okey, saya baca yang Ayus ni. Dah hilang. Ni. Macam mana kalau pakaian dan barangan si mati, contoh telekung, baju, susu, tin, stok yang banyak, pampers yang banyak. Boleh ke kami sedekahkan supaya dapat manfaat kepada orang lain? Okey. Lagi satu, barangan yang kita beli semasa mak kita sakit, contoh katil hospital, wheelchair, dan barangan yang kita beli semasa mak mendapat rawatan, baru pakai seminggu lebih, kami sedekah kepada jiwa. Okey ke? Baik. Kena ingat, apa harta yang kita beli bagi kepada mak, itu harta pusaka dia. Kalau kita nak buat sedekah, wakaf dan sebagainya, dapatkan persetujuan daripada waris-waris faraid. Termasuklah pampers ke telekung. Itu semua harta pusaka dia. Harta pusaka ni tuan-tuan, apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si mati. Contoh, saya tanya dekat rumah. Kat rumah peti ais siapa beli? Suami ke isteri beli? Suami beli. Sofa siapa beli? Suami beli. Kalau suami mati, peti ais tu jadi harta pusaka tak? Jadi tuan-tuan. So nak buat macam mana? Habis kuliah saya ni pakat-pakat, suami pegang bucu peti ais sana, isteri pegang bucu peti ais ni. Lepas tu suami bagi tahu kat isteri, saya hibahkan peti ais ni kepada awak. Isteri peluklah peti ais tu. Terima kasih bang, saya terima. Okey. Selesai. Tak, tuan-tuan, saya nak sebutnya apa yang dibeli oleh si mati itu pusaka. Ya. Itu pusaka. Habis macam mana Ustaz kalau peti ais semua tu? Itu saya kata kena bincang sama-sama dengan waris dah. Dan kena ingatlah harta pusaka ni, harta peninggalan si mati. Kita dapat harta percuma je. Ya? Okey, baik. Okay, tengok soalan lain. Ayus tadi, Ustaz, ayah dah meninggal 30 tahun yang lalu. Anak ada seorang je perempuan. Adik-beradik belah ayah tak pernah bagi nafkah pada anak tu. Ada sebidang tanah nama arwah ayah. Bolehkah tanah itu dikira sebagai ganti nafkah tertunggak untuk anak perempuan arwah? Baik. Dalam menentukan nafkah ini, tuan-tuan, memang menjadi kewajipan sebenarnya kepada adik-beradik ayah. Tetapi melihat kepada kemampuan dia. Kalau dia tiada kemampuan, maka kewajipan itu dia tidak menjadi kewajipan. Maka dalam kaedah ini, tuan-tuan, anak tersebut dikena juga bicarakan harta pusaka, bahagian kepada pakcik-pakcik itu mesti juga diserahkan. Ya, kalau ada apa-apa yang melibatkan pemberian itu telah bagi masa hidup dan sebagainya, mestilah disahkan di mahkamah syariah. Tuan-tuan, contoh hibah. Hibah, katalah, Ustaz, bapa saya masih hidup tu, dia pernah cakap dia nak bagi kat saya. Mana nak hibah lah. Adakah hibah tu sah? Hibah ni, apabila melibatkan pengesahan hibah, pengesahan wasiat, pengesahan perkahwinan, mesti dibuat di mahkamah syariah. Tuan-tuan, mesti buat di mahkamah syariah. Saya tak pasti, tuan-tuan, berkaitan hibah takaful ni, saya pernah terbaca satu Facebook yang ada waris mencabar berkaitan hibah takaful. Tapi saya tak pasti sejauh mana cabaran itu sama ada dia lepas ataupun tidak, dia sah ataupun tidak. Dia mempertikaikan berkaitan tentang hibah itu. Tapi tuan-tuan kena ingat ya, saya nak tunjuk sikit ya, sambil-sambil. Sebenarnya saya banyak slide tapi saya skip slide saya. Dah nak pukul 10 dah. Kita nak habis pukul berapa ni sebenarnya, tuan-tuan? Kita nak habis pukul berapa ni? Pukul 10 kan? Tuan pengusi? 10 suku Ustaz habis. Lagi 5 minit kan? 3 minit lagi? Sepatutnya lah. Okey. Tak apa, saya cuba habis. Baik. Sebelum saya terlupa, tuan-tuan, sebenarnya saya banyak nak cerita dengan tuan-tuan, tapi tahun depan lah kita cerita. Kan? Tak sempat nak tahun ni, tuan-tuan. Baik. Antara undang-undang kita berkaitan di Malaysia ni, saya nak bincang sikit dengan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan pun antara
player-player hibah takaful. Sekejap, slide. Okey ni. Undang-undang berkaitan hibah kita di Malaysia, tuan-tuan. Tengok belum terdapat undang-undang khusus berkaitan hibah yang digubal. Yang cuma ada apa, tuan-tuan? Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 yang memperuntukkan berkaitan beneficiary yang boleh menerima manfaat takaful secara hibah bersyarat. Maksudnya, tuan-tuan punya hibah ni dah ada akta dan dipersetujui oleh panel syariah. Saya yakin, tuan-tuan, tuan-tuan buat hibah ni mesti banyak pertikaian di kalangan masyarakat ataupun asatizah. Saya tak nafikan. Dan berkaitan hibah ni, tuan-tuan, kita kena jelas dia ada 4 rukun yang perlu kita ketahui. Pemberi itu mesti wujud, penerima itu hidup, yang ketiga barang itu mesti wujud, dan yang keempat ada ijab dan kabul sirah. Orang akan mempertikaikan mana barang dia. Hibah takaful ni mana barang dia. Kan? Gini, tuan-tuan. Apa yang saya baca, apa yang saya study atau saya buat kajian berkaitan dengan hibah takaful, yang pertama, dia melibatkan sumbangan. Dia macam konsep khairat kematian. Tuan-tuan, khairat kematian, setiap orang kalau nak jadi ahli khairat, dia kena mencarum. Ataupun setahun RM50 kena bayar. Contoh, RM50 bayar tu, itu apa RM50 tu yang dibayar? Itu adalah sumbangan. Dia boleh dapat tak sumbangan tu? Dia tak boleh dapat, tuan-tuan. Waktu bila dapat? Waktu mati. Dah mati baru dapat bayar duit kubur, bayar duit kafan, bayar duit, lepas tu adalah sumbangan sedikit dah bagi, baru dapat. Adakah itu pusaka? Tidak. Begitu juga konsep hibah takaful, iaitu manfaat kematian itu. Ataupun mungkin ada manfaat-manfaat yang lain. Maka bila dapat manfaat kematian itu, dia nak bagi pada siapa? Itu soalannya. Itu yang jadinya hibah bersyarat atau disebut sebagai hibah takaful. Dan memang manfaat itu pun dia bukan harta pusaka. Sebab yang orang duk carum tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, itu adalah tabaruk sumbangan. Itu tuan-tuan. Sebab tu bila saya, tuan-tuan, saya banyak dah orang telefon saya, kenanga investment, takaful ikhlas, ni baru ni Pro BSN, tuan-tuan, call saya. Duk bincang macam ni, tanya pasal detail hibah. Yang kadang-kadang telefon saya ni direktor-direktor juga, dia tanya nak cara nak lebih kefahaman. Saya detailkan, saya cerita. Memang akan ada pertikaian ataupun isu-isu begini. Dan tuan-tuan, sebab tu saya kata, tuan-tuan, bila mana kita menceritakan satu perkhidmatan itu, macam contoh tuan-tuan buat takaful ini, mesti kita kena faham dari segi kaedah ilmu, hukum hakam, dan yang paling penting melibatkan perundangan yang sedia ada dan hukum syarak. Bila orang mempertikaikan, kita jawab senang je, tuan-tuan. Saya ni bukan ahli panel syariah. Tanyalah panel syariah berkaitan yang melibatkan teknikal syariah ni. Kadang-kadang kita bukan ahli, kadang-kadang kita tak perlu ulas, tuan-tuan. Kita ulas sekadar apa yang kita ada. Inilah yang kita ada, panel syariah dah membenarkan, apa lagi? Dah ada peruntukan ni. Dan kalau tuan-tuan tengok fatwa hibah Selangor, di Selangor ni fatwa hibah ni ada 2 negeri. Mula Selangor, kedua Kelantan, tak silap saya Negeri Sembilan, tak lama lagi nak akan buat. Lebih kurangnya sama, tuan-tuan. Di Negeri Selangor ada 14 fatwa. Kalau 14 fatwa ni, tuan-tuan boleh tengoklah, tuan-tuan boleh Google, dan ada yang terakhir sekali, fatwa yang ke mana ni? Fatwa yang ke 10. Ni. Fatwa yang ke 10, tuan-tuan akan tengok. Hibah ke atas manfaat takaful adalah sah sekiranya ijab dan kabul telah disempurnakan. Penerimaan adalah beneficiary dan tidak tertakluk kepada hukum faraid. Ini jelas dah disebut dalam fatwa hibah, tuan-tuan. Maknanya ada dah dekat situ, tuan-tuan. Itulah sedikit saya nak kongsi berkaitan dengan isu-isu hibah ni lah. Sebenarnya banyak lagi perbincangan-perbincangan berkaitan hibah ni. Tapi kalau saya nak kongsi sama memang tak sempat lah, tuan-tuan, malam ni. Baik. Dah 10.17, tuan-tuan. Cukuplah takat tu tadi, tuan-tuan. Pengusi dah jeling-jeling saya dah tu. Bila Ustaz nak habis ni. Soalan banyak saya tak dapat jawab. InsyaAllah nantilah. Bila-bila nanti ada masa ke lapangan, bolehlah kita program lain di lain masa akan datang. Ataupun kalau tuan-tuan main rajin, main datang pejabat saya pun boleh. Sambil-sambil ada masa, boleh kita bincang-bincang berkaitan hukum hakam ni, insyaAllah. Sekadar yang mampu yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Mohon maaf di atas kekurangan. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Silakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustaz kita cerita pasal hibah dan wasiat. Mungkin ramai lagi masih tak puas hati ni ataupun rasa tak cukup kan.
So mungkin kita boleh ajukan kepada Watak Mas nanti supaya kita minta buat physical kelas sekali. Satu hari dengan Ustaz tu Ustaz. InsyaAllah InsyaAllah boleh boleh, tu. boleh. InsyaAllah boleh. Mungkin kita ambil, mungkin ini satu benda yang baik. So benda yang perlu diketahui dan dalam online macam ni, of course lah dalam masa setengah jam, 1 jam kita tak dapat detail. So Betul. mungkin kita akan propose kepada Watak Mas ataupun etika sendiri untuk jemput Ustaz bersama-sama kita secara fizikal. Saya InsyaAllah. cadangkanlah. Okey, terima kasih lagi sekali Ustaz. Banyak ilmu kita dapat malam ni tentang faraid dan hibah dan juga hibah takaful. Okey, seterusnya. Okey, mari kita tengok. Okey, saya ada untuk pengumuman sikit. Sekarang ni kita dah ada diary ataupun kalender daripada Watak Mas. Okey, sebelum tu jangan lupa kita ada scan QR code sekejap lagi, tunggu sekejap. Sekarang ni kita ada diary dan kalender Watak Mas untuk 2024. Bukan 2023, 2023 dah tak payah dah kan. Okey, so kita boleh tempah sekarang di mana harga promo untuk diary RM13.90 tapi sekarang sekarang kita boleh order dengan harga RM12.90 dan kalender yang berharga RM6.90 kita offer dengan RM5.90. Okey, kalender cantik 2024 dan juga diary cantik. Jadi kalau sesiapa yang nak order boleh membuat QR code, boleh imbaskan QR code di sini ataupun nanti kita akan bagi kemudianlah di masa lain. So kita ada nombor akaun untuk transfer duit semua di sini detail. Alright, kalau nak mungkin boleh jumpa, boleh contact Exco Watak Mas atau boleh tengok Watak Mas email ataupun FB Watak Mas. Alright, seterusnya. Tentang aduan-aduan case operation. Contohnya claim kita tak dapat ataupun kita nak hantar case ataupun apa-apa saja operasi kita, medical card kita ataupun biasanya auto debit tak potong ke apa-apalah kan. So semua SOP tu kalau ikut standard kita kena buat aduan kepada leader. Leader akan mengadu pada ADM, ADM akan bawakan perkara ni kepada DOA. Tetapi jika masih belum selesai juga kita boleh email direct kepada watakmasofissue@gmail.com di bawah ni. Okey tuan-tuan, boleh snap alamat email ni untuk isu benda-benda yang tak settle kan. Contohnya isu auto debit ke, isu claim ke, apa-apa saja tentang kes-kes operation. Alright, kes operation. Tapi kalau agent tak dengar cakap apa semua ataupun tak buat sale, tak bolehlah komplain kat sini kan. Ini berkaitan dengan kes-kes operation sahaja. Boleh ya. Alright, seterusnya. Kita tengok seterusnya. Watak Mas Learning Day quiz. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Mungkin ramai yang nak dapat apakah quiz untuk kali ini. Alright, quiz seperti biasa ada 3 soalan. Okey, dah bersedia semua untuk menjawab soalan? Okey, kalau bersedia, salinkan soalan ni dulu, nanti scan QR code boleh jawab. Alright. Soalan pertama kita tengok ni kuis yang terbaru. Soalan pertama ready. Apakah laman web penuh website Watak Mas? Ni senang ni kan. Ini sambil kita jawab soalan, sambil kita dapat information lah untuk nak tengok website Watak Mas. Apakah alamat penuh ataupun laman web penuh website Watak Mas? Itu soalan pertama. Okey boleh? Alright, laman web penuh website Watak Mas. Yang kedua, apakah nombor akaun dan nama bank untuk tabung kebajikan Watak Mas? Siapa yang selalu masuk derma kepada akaun kebajikan Watak Mas mesti dia tahu ni kan. Apakah nombor akaun dan nama bank untuk tabung kebajikan Watak Mas? Soalan ni pun Watak Mas pun pandai juga. Bila dia bagi soalan macam ni, tuan-tuan kena cari nombor akaun dan of course lah derma dulu lah RM1 kan. Betul tak? Okay, so win-win situation, sama-sama menang insyaAllah. Apakah nombor akaun dan nama bank untuk tabung kebajikan Watak Mas? Okay, soalan ketiga kita tengok. Soalan ketiga. Ini tengok anak-anak pun nak cuba jawab soalan kita kan. Dia mencuba. Okay, tolong mute siapa ni kita punya admin. Okay, soalan ketiga apakah hibah takaful? Pilih satu jawapan tepat di bawah. Ni Ustaz kalau tak tahu ni kena tanya Ustaz. Ustaz ada lagi kan. Apakah hibah takaful tu sama ada A hibah mutlak, hibah amanah atau hibah bersyarat?
Ini saya rasa semua orang berebut-rebut jawab ni kan. Tadi Ustaz pun ada cakap tadi. Hibah apa? Ada hibah apa itu soalan dia tu. Macam bagi jawapannya. Okey. Ini yang ditunggu-tunggu iaitu QR code untuk menjawab soalan. Yang sebelah kanan tu adalah quiz learning day, yang sebelah kanan untuk jawab, dan sebelah kiri ini adalah untuk attendance. Cuba tuan-tuan scan dulu, scan quiz learning day dulu yang sebelah kanan tu. Okey, nanti kalau kita ada lagi sedikit lagi, lebih kurang 10 minit saja lagi. Selepas ni kita boleh scan lagi. Okey, seterusnya seperti biasa bila tibanya hari Jumaat, kita utamakan untuk tabung kebajikan watak emas untuk memanfaatkan lebih pada 3,000 ahli. Jadi tuan-tuan digalakkan